Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tajuk yang kita nak bincang malam ni sangat penting. Kebetulan kita tengah menghadapi perang di Gaza ni. Jadi kalau boleh yang belakang-belakang tu duduk rapat-rapat dekat-dekat, supaya apa yang nak disampaikan insyaAllah masuk ke hati kita dan mudah untuk kita mempersiapkan diri kita semua insyaAllah. Tajuk kita adalah tanda-tanda kiamat besar, InsyaAllah yang kita nak bincangkan insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه وقال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهوها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid Al-Falah, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid, Tuan Pengurus Felda Jengka 7, pimpinan-pimpinan agama, ketua kampung, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Ta'ala. Allah lahirkan kita sebagai orang Islam. Sebagai seorang Islam, sejak daripada awal dunia lagi, seluruh nabi-nabi yang datang ke dunia ini, walaupun kedatangan mereka dah ribuan tahun lamanya, sejak daripada zaman Nabi Nuh AS lagi, semua nabi-nabi datang ke dunia berbicara tentang 3 perkara. Semua nabi-nabi cakap tentang 3 benda, iaitu tauhid, risalah dan akhirat. Semua nabi-nabi bercakap mengajak manusia mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, semua nabi-nabi ajak umat dia beriman pada kerasulan mereka. La ilaha illallah, Musa kalimullah, la ilaha illallah, Ibrahim khalilullah, la ilaha illallah, Isa kalimatullah wa ruhullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan di antara ajaran yang paling besar yang nabi-nabi bawa adalah selepas mati, selepas dunia ni berakhir, akan adanya satu perkara yang sangat besar yang dinamakan qiyamah. Beriman pada hari kiamat. Semua nabi-nabi mengajak umat dia beriman pada hari kiamat. Bahkan ulama kata tak ada agama selain daripada Islam mampu menggambarkan kehidupan selepas mati, bermula daripada saat pertama, detik pertama kita masuk dalam kubur sampai kita masuk ke syurga. Tak ada satu agama pun dalam dunia mampu cerita begitu detail perjalanan kita menuju ke alam akhirat. Lepas mati,
masuk kubur, kubur hempek kita. Nanti bila kita dibangunkan oleh malakul maut, malaikat Munkar dan Nakir akan tanya kita 3 soalan. Man rabbuka, ma dinuka, wa ma dinuka, wa madza taqulu fi hadzal rajul. Lepas tu apa berlaku, lepas tu apa berlaku, lepas tu apa nak berlaku, sampai kita masuk syurga. Dalam syurga apa yang kita nak hadapi, dalam neraka apa yang manusia akan alami, semuanya dengan detail, dengan terperinci diceritakan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum kita. Lebih-lebih lagi lah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Nuh yang hidup jauh pun bercakap tentang kiamat, baginda Muhammad SAW yang memang Nabi paling akhir diutuskan ke dunia, yang mana ulama kata kelahiran Nabi SAW dan kewafatan Nabi itu juga salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Yang pada malam ini kita nak bercakap tentang tanda-tanda kiamat. Kita umat akhir zaman dan kita sedang berada dalam tanda-tanda ini. Kita sedang hidup di dalam zaman ini. Cuma ulama membahagikan yang disebutkan asyrat itu maksudnya tanda. As-sa'ah, hari berlakunya hari kiamat. Sebelum nak berlaku kiamat, akan berlaku tanda-tanda dulu. Orang nak demam, sebelum demam ada dia punya tanda-tanda nak demam. Sesama, badan rasa tak sedap, kan? Orang nak mati pun ada tanda-tanda nak mati. Dunia nak kiamat, dia ada tanda-tanda nak kiamat. Tanda kecil, kata ulama, apa beza tanda besar dengan tanda kecil? Iaitu tanda kecil kiamat ni yang dipanggil asyratus sa'ah as-sughra. Tanda-tanda kiamat kecil ni adalah tanda-tanda yang berlaku pada sebahagian masa, tak berlaku pada zaman yang lain. Berlaku pada satu kaum, menimpa satu kaum, kaum lain tak kena. Macam yang berlaku di Gaza sekarang ni, mereka menempuhi, kita tak menempuhi. Berlaku di Gaza, tidak berlaku di Malaysia. Tetapi tuan-tuan mulia, yang kita nak bahas pada malam ini adalah tanda-tanda kiamat besar yang semua orang Islam dan orang kafir dalam dunia ini, di seluruh negara, di seluruh benua, di seluruh pelosok, akan menimpa ke atas mereka 10 tanda kiamat yang besar. Masya Allah. Tetapi kata ulama, sebahagian daripada 10 tanda itu hanya dilihat oleh orang beriman saja dan orang kafir. Tetapi ada sebahagiannya hanya orang kafir saja akan berpeluang menyaksikan 10 tanda kiamat yang besar ini. Dengan berlakunya 10 tanda kiamat yang besar ni tuan-tuan, dan bahkan tanda-tanda kiamat yang kecil ini, apa akan berlaku pada diri kita bila kita belajar tentang benda ni? Bertambahlah yakin kita kepada kebenaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni bukan tukar ramal. Bukan macam kita meramal cuaca, petang ni hujan ke tak hujan. Itu bukan tukang telik Nabi kita ni. Tetapi apa yang nak berlaku di akhir zaman daripada awal sampai akhir. Pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil satu hari suntuk, daripada pagi sampai ke maghrib, bagi tazkirah tentang hari kiamat ni, tanda-tanda kiamat. Maka kata Sayyidina Huzaifah Ibn Yaman, ada di antara sahabat yang hafal apa yang Nabi cakap. Tapi bila tiba dah masa demi masa berlalu, banyak yang dah lupa. Ada yang hafal awal, ada yang hafal kemudian. Ada yang ingat detail, ada yang ingat separuh-separuh. Macam tuan-tuan lah malam ni, dengan tazkirah daripada Muhammad Hilmi. Ada yang hafal, kawan dengar Maulana cakap hari tu. Orang ni cakap betul, kawan dengar juga. Satu kelas, anak murid dengar daripada guru yang sama, tapi keluar cerita lain-lain. Itu biasa berlaku. Nak menunjukkan pada hebatnya ilmu agama ni. Anak murid best yang sama, guru yang sama, kitab yang sama, tapi masing-masing ada kefahaman yang berbeza. Jadi Nabi SAW begitulah. Tetapi sahabat yang paling hafal tentang peristiwa kiamat ni, tanda-tanda kiamat, adalah Sayyidina Huzaifah Ibn Yaman, yang dipanggil sahibu sirri Rasulullah SAW, penyimpan rahsia baginda Muhammad SAW. Sahabat lain apa juga. Masa Nabi cerita tu bukan mainlah takutnya tuan-tuan. Tapi manusia macam kita lah, time kita dengar tu bukan mainlah takutnya. Tapi bila balik ke rumah dekat, hilanglah tuan-tuan ketakutan, kebimbangan. Tapi sekurang-kurangnya kita yang mendengar ni lebih baik daripada yang tak mendengar. Supaya bila berlaku benda tu kita faham dan kita tak panik. Orang beriman dalam berlakunya tanda-tanda kiamat ini,
masih ada bimbingan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Masih ada guide. Orang kafir dia tak ada guide. Dia panik bila berlaku dukhan, bila berlaku datangnya Ya'juj Ma'juj, paniklah. Tapi orang Islam, kita bertuah ada pemimpin kita, walaupun di zaman orang kata kerosakan umat ini, Masya Allah. Yang pertama, tuan-tuan mulia, benda yang kita nak faham hari ini, banyak orang risau sangat bila Imam Mahdi nak keluar, Masya Allah. Sehingga ada di antara kita orang Islam, bukan kata orang Israel je, yang nak cepat-cepat gelojoh nak membina Temple of Solomon sebelum masanya. Orang Yahudi tahu satu hari nanti akan dibina balik Temple of Solomon, tapi Zionis ni dia nak buat awal lagi pada masa itu. Orang Islam pun tak sabar dah ni, nak tunggu Imam Mahdi nak datang ni. Sampai ada dah yang menyanyi Salamun alaik ya Mahdi, Salamun alaik ya Mahdi. Dah tak tahan dah, kan? Kalau boleh sekaranglah Imam Mahdi keluar. Tapi kita kena faham, dunia ini berjalan ikut aturan Allah, bukan ikut kehendak manusia. Jadi tuan-tuan mulia, Masya Allah, Allah Ta'ala tak akan hantar Imam Mahdi AS ke dunia ini selagi mana umat Islam masih ada pemimpin dalam agama dan dalam dunia ini, Masya Allah. Selagi ada pemimpin, Imam Zaman masih ada, orang yang nak memimpin agama ni masih ada. Waktu itu Imam Mahdi AS tak akan keluar lagi, tuan-tuan. Kita tengok ulama-ulama kita masih ada, kan? Kita tengok Habib Umar masih ada. Dalam jemaah tabligh pun kita ada Maulana Sa'ad pun masih hidup lagi. Dalam Habaib kita ada Habib Umar Hafizahullah Ta'ala masih hidup. Pimpinan-pimpinan jemaah-jemaah Islam ni masih banyak lagi yang masih hidup, masih memimpin, masih memberi arahan. Maka tuan-tuan mulia, selagi itu ada, selagi itulah tidak akan muncul Imam Mahdi AS. Imam Mahdi AS muncul ketika mana Imamuz Zaman sudah tidak ada, pemimpin semasa itu. Dan tak akan keluar Imam Mahdi AS selagi mana tanah Hijaz masih ada penguasanya, masih stabil macam kita tengok sekarang ni. Tak berlaku lagi peperangan, pergaduhan, perebutan tahta tu. Walaupun ada dah ura-ura tu, tapi tak akan berlaku lagi. Kita ni mengharapkan benda tu berlaku. Tapi sebenarnya tuan-tuan mulia, jangan mengharapkan benda itu berlaku kalau boleh. Biarlah dunia ni macam sekarang ni lebih lama lagi. Tuan-tuan ingat bila Imam Mahdi datang, dunia lebih seronok daripada yang sekarang, kan? Kita ini tak sabar nak tuntut Imam Mahdi datang. Bila Imam Mahdi AS datang, kita tak boleh duduk di jengka 7 dia dah. Kita kena bersama dengan dia keluar. Bukan lagi sekejap masa. Orang dakwah ni ajak kita keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan je. Bersama dengan Imam Mahdi seumur hidup dah, tak balik-balik dah. Jadi tuan-tuan boleh jangan ingat masa akan datang lebih indah daripada sekarang. Walaupun sekarang dah teruk. Kita doa harap ni bila lah Imam Mahdi datang ni, bunuhlah Zionis, Masya Allah, kan? Tapi ialah kita tidaklah orang kata selesa dengan keadaan ini. Tapi sebenarnya keadaan yang akan datang lebih teruk daripada apa yang kita alami pada hari ini. Tak akan ada istilah lebih baik. Jadi tuan-tuan dan rahmatullah Allah, dan Imam Mahdi AS tak akan muncul juga selagi mana tidak muncul seorang lelaki yang dipanggil As-Sufyani, yang akan datang memukul manusia, Masya Allah, memaksa dengan kuasa diktator dia untuk memaksa manusia untuk dengar cakap dia, tuan-tuan, Masya Allah. Dan Imam Mahdi AS pula, bila mana dia nak muncul, Masya Allah, cuma kena ingat baik-baik, Imam Mahdi tidak termasuk dalam tanda kiamat yang besar. Kemunculan Imam Mahdi AS ni walaupun sabit dalam hadis, banyak orang keliru, kan? Kita duk ingat Imam Mahdi ni salah satu daripada tanda kiamat besar. Tidak. Imam Mahdi ni termasuk tanda kiamat kecil. Masya Allah, tanda kiamat besar bermula dengan, kata ulama, keluarnya dukhan. Sebelumnya, Masya Allah, Imam Mahdi AS akan bergerak bersama dengan tentera Islam di bawah panji hitam daripada Khurasan menuju ke Baitullahil Haram. Ada kata menuju ke Baitul Maqdis. Kalau memang menuju ke Baitul Maqdis, Masya Allah, inilah masanya, tuan-tuan. Dekat sangat dah. Sebab peperangan yang berlaku di Palestin ini, dia tak berhenti rasanya. Kalau berhenti, Alhamdulillah. Sebenarnya kita bersyukur kalau berhenti. Kalau terus, maknanya kita pun kena pergi sekali, insya-Allah Ta'ala. Tak boleh dah metik buah kalau pesawit dah.
Habis kena pergi. Semua orang Islam ni kalau iklan jihad sekarang ni, ulama-ulama sedunia fatwa, orang Islam semua kena pergi ke Palestin, tuan-tuan. Masya Allah. Jadilah kita seperti sahabat dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, dalam peperangan Khandaq. Bukan senang ya. Berperang ni, tuan-tuan, dalam keadaan iman kita ni lemah. Sembahyang jemaah pun lemah. Al-Qasam tak apalah, dia sembahyang tahajud tak tinggal, baca Quran berapa juz sehari. Kita ni baca Quran pun lebih kurang, kan? Hakim Akilau tak apa, dia ada amalan. Kita ni apa? Amalan kita, bekalan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebab tu Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu. Jangan bercita-cita nak berjumpa dengan musuh. Tapi fa idza laqitum fasbutu, bila bertemu dengan musuh, kamu jangan lari. Lari daripada medan perang tak akan diterima taubat kita dan ditulis sebagai mati sebagai orang munafik. Masya-Allah. Orang munafik setengahnya tak pergi daripada awal lagi. Bila diajak berperang, orang munafik awal lagi tak pergi. Tapi dah pergi berperang bersama dengan Imam Mahdi, 1/3 daripada umat Islam yang telah berbai'ah sumpah setia dengan Imam Mahdi tarik diri, tuan-tuan, daripada peperangan. Tengok musuh ramai ni. Bukan sikit perang dunia, tuan-tuan. Orang kafir di satu saf, orang Islam di satu saf. Bukan 20,000, bukan 30,000, mungkin ratusan ribu tentera. Jadi sebab itu kita memanglah marah tu marah dengan Israel ni. Kita geram. Tapi tuan-tuan mulia, peperangan yang Allah Ta'ala uji kita sekarang ni, satu keadaan yang sangat berat dan sangat besar. Jadi kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah, Imam Mahdi AS pun dia akan pergi ke Mekah. Daripada Mekah itulah dia akan ambil bai'ah daripada umat Islam. Dia katakan 80,000 orang ambil bai'ah di tangan Imam Mahdi AS. Selepas itu bila keluar 1/3 lari, 1/3 mati terbunuh, dan 1/3 daripada tentera Islam, di tangan mereka lah Allah Ta'ala akan fatahkan dunia ni. Allah Ta'ala akan taklukkan dunia ni. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, nak cerita kepada kita ni tentang tanda-tanda kiamat yang besar ni. Masya Allah, daripada Imam Mahdi AS datang, dan dikatakan bila Imam Mahdi AS dah mencapai hampir-hampir puncak kemenangan, Imam Mahdi AS akan bawa tentera daripada Mekah ni, akan menakluki beberapa kota-kota yang besar. Konstantiniyah Istanbul akan ditawan kali kedua oleh orang Islam. Dan insya-Allah Ta'ala Jerusalem, Baitul Maqdis akan ditawan oleh orang Islam. Banyak pusat-pusat yang hebat akan ditawan oleh orang Islam. Tiba-tiba kata ulama, bahkan dalam hadis ada menyebut, ketika mana orang Islam sedang asyik membahagi-bahagikan harta ghanimah. Harta ghanimah ni, saya nak bawa cerita ni sampai kepada berlakunya peristiwa kiamat yang besar, tuan-tuan. Orang Islam dalam bersama di bawah pimpinan Imam Mahdi AS akan berdakwah sama macam dakwah cara Nabi. Sebab Allah janjikan al-khilafah ba'di 30 aman. Nabi kata selepas zaman aku, zaman kekhalifahan akan berlaku selama 30 tahun. Thumma mulukan adudan. Kemudian akan datang zaman raja-raja yang berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala, raja-raja yang soleh. Kemudian akan muncul pula zaman raja-raja diktator dunia. Selepas berakhirnya zaman raja diktator dunia, thummal khilafah ala minhajin nubuwah, akan dibangun kekhalifahan yang cara membina khalifah ini sama macam dibina nubuwah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi alaihi salam akan bangun dunia ni macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebab itu tuan-tuan, dakwah Imam Mahdi pun 3. Sama macam dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam. Masuk Islam kamu selamat. Fa in abaita, seandainya kamu enggan, fa'atul jizyata an yadin wa hum saghirun. Bagilah jizyah kepada orang Islam dalam keadaan kamu hina. Masya Allah. Kalau kamu enggan, maka ketahuilah bersama dengan kami ada bala tentera yang mana mereka ni mencintai maut sama sebagaimana orang kafir mencintai cairan-cairan arak. Masya Allah. Tapi tuan-tuan mulia, tengah-tengah Imam Mahdi AS keluar itulah tuan-tuan mulia, Masya Allah, munculnya makhluk yang bernama Dajjal laknatullah alaih. Waktu orang Islam tengah bagi harta ghanimah, perang berakhir dengan kemenangan. Orang Islam dapat harta banyak. Waktu itu syaitan
syaitan ni dalam Islam ni dia ada beberapa kali dia keluar. Kan? Dia keluar maknanya bila syaitan keluar tu maknanya benda tu besar lah. Kalau biasa-biasa syaitan tak keluar. Tapi hari itu syaitan bertempik di tengah-tengah orang Islam. Wahai orang Islam, sesungguhnya Dajjal telah pun mendatangi ahli keluarga kamu di rumah-rumah kamu, di kampung kamu. Kita duduk di Syam contohnya. Masa tu kita dah sampai di Syria dah tuan-tuan. Kita dengar Dajjal dah sampai ke kampung kita di jeng ke-7 ni. Sedang mengganggu anak isteri kita, menggugat keimanan mereka. Sebab itulah hari ini persiapan akhir zaman yang paling penting adalah persiapan iman. Sebab apa? Kita akan tinggalkan isteri kita dan anak kita tanpa bimbingan kita. Dan ada kita depan mata pun belum tentu dia orang ni istiqamah dalam iman, dalam Islam. Sebab ujian yang paling besar, kalau sahabat Nabi dulu Allah uji dengan peperangan, kematian. Umat Islam di akhir zaman diuji iman mereka dengan kedatangan Dajjal yang menawarkan segala benda yang diingini oleh manusia pada hari ini. Manusia nak apa? Nak emas. Dia boleh keluarkan emas. Kita rindu dengan mak ayah kita, dia boleh hidupkan balik mak ayah kita. Dan mak ayah kita dakwah kita ikut Dajjal, inilah Tuhan kita yang sebenar. Wahai anak, ujian yang paling besar fitnatul Dajjal. Fitnah Dajjal yang paling besar sekali. Jadi orang Islam dia dah korban banyak untuk agama, tiba-tiba keluarga di rumah dalam bahaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah oleh Allah SWT sekalian, di saat itulah Imam Mahdi AS telah memilih 10 orang pemacu kuda yang terbaik di kalangan umat dia, di kalangan umat Rasulullah SAW ni, yang mana kata Nabi, aku kenal nama mereka, aku tahu warna kuda mereka, aku kenal daripada kabilah mana orang itu. Mereka hum khairu fawaris ala wajhil ardi, mereka adalah pemacu kuda yang terbaik di kalangan umat aku. Imam Mahdi arahkan mereka ni pergi ke seluruh dunia, cek betul ke Dajjal telah menguasai anak dan isteri kita. Tiba-tiba khabar beritahu, Masya Allah, berita tentang kemunculan Dajjal telah pun berlaku. Masya Allah, Dajjal ni dia mari tak lama, ujian sekejap je, 40 hari saja dia datang ke dunia ni. Masya Allah. Tapi walaupun 40 hari, hari pertama kedatangan dia itu seperti setahun lamanya. Bahkan kita pada waktu itu semayang pun kena agak-agak, rasanya zuhur dah ni, kena semayang. Matahari tak akan berubah, seperti setahun lamanya panjang. Kita kena tak mengaji ilmu falak, tak tahu nak semayang macam mana. Macam kita duduk atas kapal terbang, nak sembahyang pukul berapa subuh ni ustaz? Jam baru menunjuk pukul 1, tapi nampak cahaya macam dah subuh. Masya Allah. Kita main agak-agak je. Tapi kalau orang mengaji ilmu falak, insya-Allah dia akan tepat. Ini waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, ini waktu isyak. Kalau tak mengaji, kena tahari, kena agak, kena betul-betul confirm. Ini arah kiblat, ini tempat kita nak sembahyang. Masya Allah. Bila Dajjal datang. Sebab hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan hari keempat sama seperti hari-hari biasa. Dan kita nak beritahu pada tuan-tuan, Dajjal ni begitu dahsyat tuan-tuan, kekuatan yang Allah bagi pada dia, kudrat yang Allah bagi pada dia, sehingga Imam Mahdi AS pun tak mampu nak lawan dia. Masya Allah. Dan Dajjal menguasai dunia ni dalam masa begitu cepat. Tadinya Imam Mahdi dah berdakwah, dah banyak dah tuan-tuan orang masuk Islam. Tapi bila Dajjal datang, habis tuan-tuan. Manusia habis tukar agama. Dan Nabi beritahu golongan yang paling banyak terkesan dengan Dajjal adalah orang yang duduk di pendalaman-pendalaman. Masya Allah. Orang badui-badui ni, banyak follow dia. Dan yang paling banyak terkesan di kalangan orang Islam ni adalah kaum wanita. Semoga Allah jaga ibu-ibu kita kat belakang. Jadi sebab itu tuan-tuan, tak ada protection, tak ada jaminan. Kita anak tok imam, kita anak maulana, kita anak tok guru, kita anak ustaz, kita isteri ustaz, kita isteri tok imam, tak ada jaminan. Benda ni melibatkan keimanan pada Allah Ta'ala. Ujian masing-masing, semua orang kena ni, semua orang diuji. Tak ada seorang pun terlepas. Kalau tanda kiamat kecil, ada orang terlepas. Tapi berjumpa dengan Dajjal, semua orang berjumpa. Walaupun Nabi suruh kita lari, tapi pasti kalau macam Covid hari tu tuan-tuan, ada orang boleh lari pada tu. Kita rasa dah dia punya bahang dia, Covid hari tu.
Semua orang rasa. Semua orang tak boleh sembahyang masjid. Semua orang kena itu. Semua orang kena pakai mask. Tak pakai mask, orang marah. Pakai mask, bukan main. Tuan-tuan, itu baru Dajjal punya sikit-sikit je dia punya bunga api je dia baru tu bagi tu, tuan-tuan. Itu habis kelang kabut dah kita, tuan-tuan. Jadi sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi dah cerita kepada kita, ketahuilah sesungguhnya Dajjal bukannya Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya Dajjal itu bermata awar, mata juling. Sebuah mata dia ni buta, sebuah mata dia celik, tapi hak celik tu juling. Dan orang beriman yang hati dia beriman pada Allah dengan sungguh-sungguh, dia dapat melihat tulisan kafaro, kafir di atas kepala dahi Dajjal laknatullah alaih. Orang munafik dengan orang kafir tak nampak. Sebab itulah orang yang yakin pada benda ni, tuan-tuan, hari-hari mulai pada sekarang, tiap-tiap malam melazimi bacaan surah Kahfi 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Pastikan anak-anak kita semua hafal, masya-Allah. Hari itu masa PKP semua hafal dah. Ini habis PKP lupa balik, tuan-tuan. Inilah kita ni, itu saya kata. Orang Malaysia ni kan, bukanlah kita cakap apa ni, kita ni apa, tuan-tuan. Kita ni ya tak ya sebenarnya. Kan? Kalau orang Gaza tu betul, dia iman dia betul-betul kuat. Sebab tu Allah uji mereka begitu. Kita ni ya tak ya, marah ke Israel betul ke marah ke Israel ni? Kesayang juga. Kan? Ada bab kita sayang dia, ada bab kita suka kat dia, ada bab kita marah. Marah pula sekejap-sekejap je ni. Lepas tu heboh habis cerita esok, tak marah semula. Kan? Boykot sekejap-sekejap. Sekejap boykot seminggu, lepas tu tak tahan tengok Starbucks, minum pula. Kan? Nak boykot rokok tak boleh. Kan? Jadi ya tak ya kita ni, tuan-tuan. Masa PKP kemarin semua baca surah Kahfi, tak malah rasa Dajjal mari dah ni. Kan? Saya pun dah beli kuda dah, siap-siap dah. Kan? Rumah kata tanya, kenapa bang beli kuda banyak-banyak? Saya kata anak beranak kita pun dah 10 orang. Kan? Takkan nak naik kuda seekor 3 orang. Kita belilah dulu siap-siap. Takkan time Imam Mahdi keluar baru kita nak belajar kuda. Ini belajar dah 3 tahun tak pandai-pandai lagi. Bukan benda senang. Ini tengok kuda takut. Pegang kuda tak berani. Saya khabar guna gaya ni, tuan-tuan. Kan? Esok hari berlaku tu, tak ada dah kereta, tak ada motor, tak ada lagi kereta api. Semua orang kembali kepada asal. Kan? Zaman itu zaman kembali pada asal. Kenderaan kita kuda, senjata kita panah, senjata kita pedang. Orang Islam nak mempertahankan diri, seni bela dirinya, masya-Allah. Hari ni hampir semua dah orang tak mengaji dah. Martial art ni, tuan-tuan, seni bela diri. Anak-anak kita tak belajar, orang perempuan kita tak belajar. Dulu masa tu sekejap memanah, berilah sikit manah. Patah habis PKP, tak manah dah, tuan-tuan. Inilah kita ni, iman kita ni turun naik. Iman suasana. Suasana nampak gaya ni, bukan main. Dulu marah kerajaan tak bagi orang sembahyang Jumaat. Ini kerajaan dah buka masjid ni, kosong pula, tuan-tuan. Tak? Itulah Allah Ta'ala tak uji kita, tuan-tuan, macam Allah uji orang Israel, orang di Palestin. Mereka ni, iman mereka tu betul-betul kuat. Kalau kita kena macam dia orang tu, tak tahulah. Ini anak baru meninggal aksiden pun kita dah sedih dah, tuan-tuan. Apatah lagi satu malam hilang semua sekali anak beranak, tuan-tuan. Ini satu benda yang kita respect dengan orang Arab ni. Saya pernah jumpa satu orang di Syria, dia berhijrah ke Turki. Masa kami hantar bantuan, dia kata, Ustaz, kalau kami ni bukan Islam, gila dah kami ni, kata. Kalau tak yakin pada Allah, tak yakin pada qada dan qadar, hati kami tak yakin orang mati syahid ni hidup di sisi Allah. Anak-anak kami yang mati kecil-kecil ni, kena bom ni, akan hidup di bawah jagaan Nabi Ibrahim AS, akan tunggu mak ayah di pintu syurga nanti. Kalau tak yakin benda tu, tuan-tuan, gila. Kenapa? Dalam sekelip mata, rumah, pekerjaan, tempat tinggal, air, makanan, minuman, semua hilang. Tapi itulah proses. Sebelum nak berlaku kiamat, sebelum nak datang tanda kiamat besar, dua benda akan banyak berlaku dalam dunia. Al-fitan wal malahib. Fitnah banyak berlaku di tengah umat ini.
Fitnah buruk-memburuk tu satu hal lah. Fitnah dalam agama ni, kesesatan dalam agama, ajaran sesat, orang nak bawa manusia pada benda yang salah ni terlalu banyak. Wal malahim, dan peperangan, pembunuhan. Akan berlaku pembunuhan yang begitu banyak sebelum munculnya Imam Mahdi AS. Sebab bila datang Imam Mahdi AS nanti, dunia ni akan dipenuhi dengan keadilan sebagaimana dulunya dunia ini dipenuhi dengan kezaliman. Tapi bila Dajjal keluar tuan-tuan, selama 40 hari Dajjal pula berleluasa. Jadi sehingga Imam Mahdi AS pun berdoa pada Allah, tak mampu nak mengalahkan Dajjal. Nabi kata, kalau kamu bertemu dengan Dajjal, bacalah surah Kahfi supaya kamu terselamat. Jangan baca ayat kursi. Kan? Kita tengok Dajjal ni hantu ke? Baca ayat kursi, tuyuk kat dia. Tak lari dia. Bacalah surah Kahfi. Masalahnya hafal ke tak tuan-tuan? Surah Kahfi satu surah, tak apalah. Macam ustaz-ustaz ni alhamdulillah lah. Time Dajjal datang nanti dia bacalah surah Kahfi. Habis satu surah, sekali khatam. Rasa tak puas lagi, 2 kali khatam. Macam orang naik kapal terbang, bergegar kapal terbang nak jatuh tuan-tuan. Rasa takut, baca Yasin. Habis sekali Yasin, 2 kali Yasin, 3 kali Yasin. Tapi orang tak hafal Yasin nak baca apa? Kan? Tak hafal surah Kahfi. Masya Allah. Kita ngapal lagu, ngajar anak ngapal lagu. Pok amai-amai belalang kupu-kupu, tepuk biar ramai, malang karang isak susu, susu lemak manis, santan kelapa muda, adik jangan nangis, ibu nak buat kerja. 10 ayat dah tu. Ajar anak lagu Pok Amai-Amai, tapi surah Kahfi tak ajar. Esok datang Dajjal, takkan nak baca Pok Amai-Amai ke dia? Jadi tuan-tuan mulia, kita kena reti dan kita kena faham. Perjalanan dunia ni dah semakin menuju ke arah pengakhiran. Dan kita sedang berada di zaman ini dah tuan-tuan. Kalau Nabi cerita tu dah 1400 tahun lepas, itu pun sahabat rasa dekat sangat dah ni, macam esok lusa dah nak berlaku. Kita ni dia memang diambang, tapi kita masih lagi relax, kan? Macam tak ada benda nak berlaku. Macam orang lain pokok jumpa dengan Dajjal. Ramai orang jumpa dengan saya, ustaz, rasa-rasa kita tak dan kot ya. Kita ni dan ke ustaz jumpa dengan Dajjal? Dan ke? Saya khabar kalau tak dan pun, sebelum Dajjal nak mari tu, peperangan kalau berlaku Armageddon contohnya, kita mesti akan sempat. Kalau berlaku perang dunia ketiga ni, dengan sebab peperangan di Palestin ni, adakah kehidupan kita ni akan selesa macam sekarang ni tuan-tuan? Semayang bang kita, aktiviti agama kita, semua hancur tuan-tuan. Semua akan terhenti. Waktu itu tuan-tuan, Masya Allah, lebih dahsyat pada Covid lagi nanti, kalau berlaku peperangan ketiga. Waliyazubillah. Memang benda tu akan berlaku. Tetapi adakah ini masanya? Wallahu a'lam. Kita tak dapat. Ulama hanya boleh cerita bayangan saja. Tapi nak tentukan adakah peperangan ini yang akan menentukan peperangan Armageddon, wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Sebab tu dalam nak membahas cerita akhir zaman ni, ustaz-ustaz kena hati-hati juga. Jangan menentukan tahun 2024 insya-Allah Israel lenyap daripada muka bumi. Jangan. Kita naklah Israel itu lenyap, tapi janganlah tentukan 2024 ke 2027 ke. Cukup dah 100 tahun ni. Ialah 100 tahun, memanglah 100 tahun. Tapi Allah janji di awal 100 tahun kedua yang berikutnya. Kalau 3 tahun lagi pun awal kurun yang seterusnya juga. Jadi sebab itu jangan kita ni cepat menggelabah. Terutama sekali ustaz-ustaz lah, yang banyak-banyak cerita tentang akhir zaman ni, ustaz-ustaz. Lepas tu ditentukan pula, ini nak berlaku dah ni, bulan depan. Hati-hati semua. Anak murid menggelabah, semua tinggal Kuala Lumpur, tinggal kerja, semua pergi duduk atas gunung dah lari. Saya kata betul ke duduk atas gunung? Sebab bila berlaku benda tu, kita tinggal isteri anak kita di kampung. Kita orang lelaki kena keluar berjihad bersama dengan Imam Mahdi AS. Kan duduk di kampung, digolong di kalangan orang munafik. Duduklah kampung, tidur dengan anak bini. Tapi
keputusan kita bila ulama dah isytiharkan jihad fi sabilillah, perang dunia, tak boleh ada duduk di kampung ni tuan-tuan. Tok imam pun kena pergi. Kan? Pengurusi pun kena pergi. Saya pun kena pergi. Kan? Pergi tak kembali dah. Jalan kaki ke, nak naik basikal ke, nak naik motor ke, nak naik kuda ke, pergilah. Tuan-tuan yang mulia, bila seruan jihad, hayya 'alal jihad dah berkumandang dalam peringkat dunia difatwakan oleh ulama, kita dah tak boleh duduk di kampung kita. Kalau duduk, kita tergolong di kalangan orang-orang munafik, waliyazbillah. Mati pun mati sebagai orang munafik. Hanya orang yang pergi saja, mati tengah jalan tak apa, masih lagi tergolong di kalangan orang beriman. Tapi dalam berlaku peperangan demi peperangan bersama di bawah pimpinan Imam Mahdi AS, tengah-tengah tu muncul Dajjal selama 40 hari. Ini ujian. Tengah nak menang dah ni, separuh datang iklan. Dajjal kata iklan sekejap, 40 hari. Dia pusing satu dunia. Ribuan manusia jadi pengikut dia, terutama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memang tengah menunggu Dajjal dan sedang membuat persiapan menyambut Dajjal. Dan bahkan kata ulama, di Babulut, tempat yang mana Masya Allah Dajjal akan dibunuh, di sana dibangun airport paling besar, dan tempat duduk Dajjal pun Yahudi dah buat kat situ dah, tersiap dah. Dan beberapa tahun lepas orang Yahudi dah buat rehearsal macam mana nak menyambut kedatangan Dajjal yang dianggap sebagai anak syaitan, yang akan mereka puja, yang akan mereka sembah. Inilah penyelamat orang Yahudi. Masya Allah. Itulah beratnya orang Yahudi ni tuan-tuan. Dia dulu Islam, keturunan Nabi-Nabi. Bayangkan, inilah bahayanya kalau kita ni sesat. Bukan semestinya kita anak ustaz, anak tok guru selamat tuan-tuan. Bab ni tuan-tuan, sebab itu Nabi-Nabi sebelum mati, benda paling besar, benda paling risau, maza ta'buduna min ba'di. Orang Yahudi ni sebelum moyang dia orang mati, dah ditanya dah oleh Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim AS, kumpul anak cucu dia, maza ta'buduna min ba'di, engkau nak sembah apa bila abah mati nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Nabi Yaqub tanya anak cucu dia, esok nak sembah siapa? 12 orang anak dia tu Yahudi, keturunan Yahudi. Nabi Yusuf, Nabi Bunyamin, Yahuda, semua dikumpul. Esok abah mati nak sembah siapa? Semua cakap na'budu ilahaka, kami akan sembah Tuhanmu iaitu Allah, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail Ishaq ilaha wahidah. Tuhan bapa kamu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, kami serah diri pada Allah. Tapi hati orang Yahudi ni, Masya Allah, hati mereka ni sentiasa berbolak-balik tuan-tuan, antara hidayah dengan dhalalah. Itu kesian tu. Sampai akhirnya mereka berpihak kepada syaitan, memusuhi Allah Ta'ala. Jadilah mereka maghdubi alaihim, golongan yang dibenci, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan di penghujung dunia ni, Yahudi jadi kaki tangan syaitan untuk menyesatkan seramai mungkin manusia ni. Mereka membunuh orang tu pun atas bisikan rasukan syaitan di atas kepala mereka. Itulah bahayanya tuan-tuan. Jadi sekarang ni Allah uji kita dengan mereka. Allah sedang uji mereka, kita dengan mereka. Tetapi hakikat sebenarnya tuan-tuan jangan risau, masanya akan tiba. Nabi SAW beritahu bila mana Imam Mahdi AS dah hampir-hampir, orang kata bukanlah kecewa, tapi hampir-hampir kalah lah. Bila Dajjal datang merosakkan manusia ni, di waktu telah dia berdoa pada Allah, minta bantuan daripada Allah. Pada malam itulah Allah turunkan Nabi Isa AS. Sebab itu tuan-tuan mulia, Masya Allah, ulama bilang 10 tanda kiamat. Yang pertama, munculnya Dajjal. Imam Mahdi tak termasuk, walaupun dia ni watak penting dalam peristiwa akhir zaman. Tapi Imam Mahdi tak termasuk dalam 10 tanda kiamat yang besar. Imam Mahdi muncul sebagai penyambung antara tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar. Dan Masya Allah, bila mana Allah Ta'ala kabulkan doa Imam Mahdi AS, maka tuan-tuan dan rahmati Allah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia kata setelah mana, kata Nabi, berakhirnya Malhamah Al-Kubra, peperangan terbesar umat Islam, Armageddon yang dikhabarkan, peperangan Malhamah Kubra berakhir. Malhamah Kubra itu pun satu benda yang besar tuan-tuan.
Ghazwul Hind, peperangan menentang India, pun ada 21 riwayat dalam hadis menyebut umat Islam akan berperang dengan India satu hari nanti. Jadi ini semua plot-plot yang belum berlaku lagi. Dan akan berlaku pula peperangan terbesar di dunia, yang mana dalam peperangan itu, awal-awal peperangan orang Islam bersekutu dengan orang kafir untuk memerangi musuh mereka. Nampak gaya sekarang ni itulah lebih kurang bayangan dia. Orang Islam akan bergabung dengan Rusia, dengan China, dengan Korea. Ini blok komunis ni tuan-tuan. Nak menentang musuh kita, Amerika, Germany, Israel. Ini orang barat ni semua. Mereka sekarang mencari, orang kata proksi. Siapa nak bergabung dengan kami? Antara negara yang ulama' katalah, kawan-kawan kita lah, beritahu negara yang sedang dilobi oleh Israel untuk supaya bergabung jadi blok Israel ni, pro-Israel, termasuklah negara kita, Indonesia, Pakistan, Qatar, Turki. Ini negara yang masih belum menyatakan pendirian tetap nak menyokong belah mana, tuan-tuan. Kita doalah pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi pemimpin-pemimpin kita ni tidak berpihak pada Israel, berpihak kepada blok ini. Tapi blok ini bukanlah blok yang betul juga. Sebab habis berperang dengan ini, insya-Allah kalah dia orang tu dalam peperangan itu nanti. Kalah blok sana. Tetapi setelah berakhirnya peperangan, masya-Allah, orang Kristian, sebab yang jadi leader tu adalah Rusia. Dia yang akan jadi leader dalam blok belah sini. Jadi mereka lah yang akan mengumumkan kemenangan ini, kemenangan orang Kristian, kemenangan tentera salib, masya-Allah, bukanlah kemenangan Islam. Jadi marahlah orang Islam ni. Jadi berperang pula dengan grup sana. Di bawah panji-panji, kata Nabi SAW, ada 80 panji-panji. Di bawah setiap panji-panji ada 12,000 tentera. Ataupun saya terbalik, 12,000 panji-panji, di bawah setiap panji-panji ada 80,000 tentera. Itu antara itu saya terlupa. Tapi tuan-tuan mulia, peperangan yang sangat besar. Bila berakhirnya peperangan tadi berlaku selama 4 hari 4 malam. Dengan peperangan itu, semua panglima tentera daripada dua-dua kumpulan ini akan berperang berhabis-habisan, mati semua. Esok kumpul lagi kekuatan, bagi semangat, perang lagi. Bagi panglima baru pula, perang lagi, mati semua. Hari ketiga, kumpul lagi kekuatan, Islam dengan waktu itu dengan Kristian, tuan-tuan, berperang lagi. Habis dua-dua golongan, tuan-tuan. Hari keempat, perang lagi, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kemenangan pada pihak orang Islam. Ini sebelum, masya Allah, bersama dengan pimpinan Imam Mahdi, tapi sebelum kedatangan Imam Mahdi, wallahu a'lam. Ini rahsia Allah Ta'ala. Masa itulah orang Islam bagi-bagi harta ghanimah. Waktu itulah, tuan-tuan, kedengaran suara Iblis mengatakan, sesungguhnya Dajjal sedang menguasai isteri-isteri kamu di rumah kamu. Itu antara cerita-cerita yang dikait-kaitkan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan rahmatullah Allah, bila Nabi Isa AS turun di tengah-tengah sayap para malaikat, turunnya Nabi Isa AS di Syria, di sebuah Minaratul Bayda, menara putih, di Masjid Umawi di Dimashq, di Damsyik sana. Pelajar-pelajar yang belajar di Syria, dia tahulah Masjid Umawi dia di mana. Di situlah turunnya Nabi Isa AS, dan Nabi Isa AS akan bergabung dengan Imam Mahdi AS. Tetapi setiap kali nak dipelawa untuk jadi imam sembahyang, walaupun Nabi Isa seorang Nabi, dia respect pada Imam Mahdi AS. Aku bukan sesiapa di kalangan umat ini, aku adalah umat biasa. Yang menjadi imam bagi kita adalah pemimpin kita, Imam Mahdi AS. Ini tawaduknya Nabi Isa AS. Maka Imam Mahdi lah akan jadi imam. Maka tuan-tuan, Nabi Isa AS akan membantu dia. Bila mana Nabi Isa AS muncul, tuan-tuan, waktu itulah Allah Ta'ala bagi kehebatan Al-Masih versus Al-Masih. Masihud Dajjal akan bertembung dengan Isa Al-Masih. Kenapa Masih Dajjal dipanggil Al-Masih? Sebab tapak kaki dia ni laju, tuan-tuan, bergerak daripada satu negara ke satu negara tu. Dalam masa 40 hari, satu dunia dia boleh pergi, tuan-tuan. Ada kata dia naik private jet, laju, wallahu a'lam.
Tapi ada kata dengan jalan kaki, tapak kaki dia berjalan, bawa tentera pusing satu dunia, tawan dunia tuan-tuan. Tapi bila mana Al-Masih Isa AS ni, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi kekuatan pada Isa bukan pada kaki tapi pada tangannya, Masya Allah. Tangan Nabi Isa AS ni masa dia hidup pun disapu, orang yang buta mata pun akan sembuh buta matanya. Orang kena sopak pun kena sapu dengan tangan dia, hilang sopaknya. Dia boleh hidupkan orang yang mati. Nabi Isa AS boleh tiup kan, pada gumpalan tanah liat yang berupa burung, ditiup hidup burung tu tuan-tuan. Ini mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Isa AS. Dan orang Yahudi sangat bangga dengan Dajjal. Dajjal pun ada kehebatan pada dia. Dia boleh keluarkan mah, boleh apa semua. Bertembung antara Al-Masih Islam dengan Masih Dajjal yang kafir. Masya Allah. Tengok menang, mana satu yang menang. Tuan-tuan boleh, bila Nabi Isa AS muncul di tengah-tengah dunia ni tuan-tuan, bersama dengan Imam Mahdi AS, mereka pergi memburu Dajjal. Masya Allah. Dajjal ni dia mencium peluh Nabi Isa AS daripada jauh. Peluh Nabi Isa AS saja pun telah menggerunkan Dajjal. Dajjal lari. Dan Dajjal ini kekuatan dia daripada kuat, boleh kuasai dunia, makin mengecut, jadi pengecut, jadi kecut. Sebagaimana cairnya, kata Nabi, garam bila dicampak dalam air. Masya Allah. Yadhubu kama yadhubul milh fil ma'. Tuan-tuan, dia lari sampailah tempat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di Babuluk tu. Dia duduk di kursi itulah. Nabi Isa AS ambil sebuah pedang pendek daripada besi tuan-tuan, cocok tikam kaki dia dan terus mati tuan-tuan. Orang dah takut. Orang tengah pengecut ni tuan-tuan, kita tolak sikit pun jatuh dah dia. Orang tengah takut. Masya Allah. Tengah takut, cocok sikit mati dah tuan-tuan. Itulah kekuatan Dajjal. Yang awalnya dia mengaku, mula-mula Dajjal dia mengaku jadi Nabi. Lepas tu dia mengaku jadi Tuhan pula. Suruh manusia sembah dia. Tunjukkan bukti. Ada syurga dan ada neraka. Syurga neraka di kiri dia, syurga di kanan dia. Tapi Nabi kata sebenarnya syurga itulah neraka dan neraka itulah syurga. Ini yang ujian keimanan ni. Ada orang dia nampak syurga. Sekarang ni macam akhir zaman ni pun banyak orang, ustaz kita belasah dulu lah halal ke haram ke, kan? Kalau ada rezeki datang, halal haram bahan dulu. Hak tu kita fikir kemudian. Banyak umat Islam berfikiran begitu sekarang ni. Ini bahaya bila Dajjal datang. Daripada kita susah-susah, hidup susah, baik kita masuk syurga Dajjal. Rupanya dia terjun dalam neraka tu, masuk neraka tuan-tuan. Tapi ada orang dimasuk neraka Dajjal, terus masuk syurga Allah Ta'ala. Ini nak buat benda ni bukan senang. Macam kita nampak orang Palestin mati, dia masuk syurga, tapi kita nampak dia mati. Orang yang hidup ni tengok, bukan main ni. Bukan dia ni. Nak terjun dalam belah kanan ke belah kiri nak terjun. Kita pun memikir-mikir juga kalau dipaksa terjun, berhadapan dengan itu. Tuan-tuan rahmat Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuh Dajjal laknatullah alaih. Jadi orang Islam akan sempat jumpa Dajjal, akan sempat jumpa Nabi Isa alaihi salam kita ni, masya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan rahmat Allah, bila mana Nabi Isa alaihi salam dah berjaya bunuh Dajjal, waktu itulah tuan-tuan yang mulia, semua orang Yahudi yang dulu, masya-Allah, bila kami pergi ke Palestin bersama dengan Muhammad Johari beberapa tahun lepas, kita pergi masuk ke kita tak cakap lah itu Israel, tapi Israel lah yang kontrol immigration. Kita pun nak masuk, kita kena melalui dia jugalah. Masya Allah, kita terfikir kenapa Allah Ta'ala kumpulkan Yahudi ni duduk di Palestin tuan-tuan. Dulu orang Yahudi ni daripada dulu mereka tak ada kampung, tak ada negara. Allah Ta'ala selepas daripada peristiwa Nabi halau mereka daripada Madinah, Nabi pernah usir orang Yahudi yang duduk di Madinah. Tak salah saya, Yahudi Bani Nadir. Mereka ni telah mengkhianati Nabi, berpakat dengan orang-orang munafik nak berperang dengan Nabi dalam peperangan Ahzab. Yang kita baca doa tu lah, Allahumma ya munzil kitab wa ya mujri as-sahab. Itu doa Nabi dalam peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq tuan-tuan.
Peperangan yang menyebabkan mereka kepung orang Islam selama sebulan lamanya. Nabi sendiri pun tak makan, gali parit. Sayyidina Salman ajak gali parit. Tapi lepas menangnya Nabi di atas peperangan Khandaq tadi, dan orang Yahudi yang sebelum ini duduk menjadi orang kata kafir zimmi, yang duduk di bawah perjanjian Nabi, mereka khianat pada Nabi. Waktu itu Nabi SAW telah halau mereka. Sebab itu tuan-tuan, mahsyar ni ada. Kalau kita baca suratul Hasyar, sebenarnya Hasyar yang pertama, perhimpunan pertama, perhimpunan orang Yahudi di Madinah. Mereka dihalau oleh Nabi SAW. Ada di antara mereka lari ke negeri Syam, balik semula ke Palestin, tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, Yahudi di Khaybar pun mengkhianati Rasulullah SAW. Sebab apa, tuan-tuan mulia? Orang munafik duk bisik dekat dia orang, jangan takut. Kata Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau Muhammad perang kamu, kami defend kamu. Jadi Yahudi ni rasa dia kuat lah. Sebenarnya Iron Dome tu yang dia buat sekarang ni di Israel, yang mana daripada Iron Dome tadi, kubah besi ni, semua perlu berpandu daripada luar nak datang, dia orang boleh tepis, tuan-tuan. Dia boleh tepis dengan Iron Dome tadi. Rupanya bila kita baca suratul Hasyar, dulu pun zaman Nabi, orang Yahudi dah buat benda seperti Iron Dome dah, tuan-tuan. Zaman Nabi tu dah ada dah. Ma zanantum annahum mani'atum husunuhum min Allah. Kamu sendiri orang Islam tak sangka husun, mereka buat kubu ni di Khaybar, yang mana selama ini tak pernah ada siapa mampu tembus kubu orang Yahudi ni di Khaybar, tuan-tuan. Nak masuk macam mana tak tahu. Saya dengar ada cerita mengatakan seorang sahabat Nabi dikata buat lastik, dan lastik saya ni lempar bagi masuk, melambung masuk dalam tu, biar saya buka pintu apa ni, Iron Dome lah masa tu, kalau di Khaybar, tuan-tuan. Yahudi ni dia punya yakin dengan dia punya kubu tu, dia tak sangka orang Islam boleh masuk dan memecahkan mereka punya kubu mereka. Masya Allah. Sebenarnya dah berlaku dah Hasyar yang pertama. Sebab itu Nabi beritahu, bumi Palestin ni ardul mahsyar wa ardul mansyar. Mahsyar ni satu hari nanti Allah kumpulkan semua Yahudi sedunia di situ, dan Allah kumpulkan semua orang Islam untuk pancung kepala Yahudi, insya-Allah taala di Palestin sana. Masya-Allah. Hari itu bila tiba waktunya, Nabi kata orang-orang Yahudi akan menyorok di belakang batu dan di belakang pokok yang dipanggil pohon Al-Gharqad. Tapi semua pokok-pokok dan batu akan beritahu, ya Muslim, uqtul hadzal Yahudi. Wahai orang Islam, bunuh Yahudi belakang aku ni. Melainkan pokok Gharqad saja yang akan melindungi orang-orang Yahudi. Tapi itulah rupanya tempat menyembelih orang Yahudi ni adalah sebenarnya kandang sembelihan itu adalah di Palestin itu sendiri. Sebab tu kadang-kadang kita fikir dia buat tembok tu. Dah tembok itu esok, bila orang Islam datang, dia nak lari ke mana? Awak dah duduk dalam kandang, sembelih je lah, tuan-tuan. Sekarang ni dia bunuh kita. Satu hari nanti Allah Ta'ala izinkan kezaliman akan dibalas dengan kezaliman. Bukan kezaliman, malah kita akan mengambil tindakan balas di atas kezaliman yang mereka buat. Selepas itulah, tuan-tuan rahmati Allah, akan berlaku, Masya Allah, kemakmuran Masjid Baitul Maqdis. Imaratu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan kembali makmur, penuh orang semayang, tuan-tuan, di Baitul Maqdis. Tetapi kesannya Madinah pula kosong, tuan-tuan. Bila orang Islam semua dah keluar berjihad, Madinah kosong, Baitul Maqdis pula makmur. Dan ketika mana Nabi Isa AS hidup ni, tuan-tuan, ada ulama selisih pendapat, adakah Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa AS sendiri. Ada ulama kata Imam Mahdi lain, Nabi Isa lain. Tapi pendapat yang paling rajih lain-lain lah. Tetapi tuan-tuan mulia, ada ulama kata tempoh kepimpinan Nabi Imam Mahdi AS akan memerintah dunia selama 7 tahun. Dan akan disambung oleh Nabi Isa AS kepimpinannya selama 40 tahun. Ada ulama kata 7 tahun sebelum muncul Ya'juj Ma'juj, 40 tahun selepas Ya'juj Ma'juj mati, barulah Allah Ta'ala ambil nyawa Nabi Isa AS bersama dengan orang beriman. Masya Allah. Maka tuan-tuan mulia, setelah mana Nabi Isa AS datang, sebelum dia wafat, dia akan buat beberapa perkara. Yang pertama, dia akan bunuh khinzir-khinzir, yaqtul khanazir.
Dia akan memotong segala salib-salib. Gereja dalam dunia ini semua akan jadi masjid satu hari nanti. Dan dia akan memperbetulkan keimanan orang Kristian. Sebab itulah kita tengok dalam Quran sendiri pun menyebut, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati golongan yang paling benci dengan orang Islam, kuat sangat permusuhan ni, Yahudi dan musyrikin. Orang kafir ni memang benci Islam, dan orang Yahudi sangat benci dengan orang Islam. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan. Kamu akan dapati golongan yang lebih mesra dengan orang Islam ni, yang paling mesra dengan orang Islam ni adalah lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara, golongan yang mengatakan kami ni golongan Nasrani. Di mana orang Kristian satu hari nanti insya-Allah taala akan masuk Islam semula bila Nabi Isa AS datang mengajak mereka berdakwah kepada mereka bahawasanya aku bukan Tuhan, Jesus is not a God, but Jesus is the slave of Allah taala. Isa AS adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh, masa dah dekat ni. Kita jangan ingat masa jauh. Sebab disebutkan dalam hadis, di antara Fatah Konstantinia, Malhamah Kubra, Fatah Konstantinia dan penaklukan Baitul Maqdis ni berlaku dalam tempoh 6 bulan saja tuan-tuan. Tak lama. Sebab itu dikata tanda kiamat ni dia seperti untaian tasbih yang ada 10 manit tuan-tuan. Bila putus je tali tuan-tuan, berderet-deret keluar dalam masa yang sangat singkat, berlaku 10 tanda kiamat ni tuan-tuan. Kita sedang menunggu detik tu. Sebab tu persiapan kena buat betul-betul. Persiapan iman, persiapan amal, persiapan ilmu, persiapan fizikal, persiapan mental. Semua benda nak kena kuat kan? Kita hari ni, sebab tu Tok Guru saya pesan kat saya, Hilmi, ingat satu benda, awid nafsaka bil khusyunah, dia kata. Latih diri kamu hidup kasar keras. Jangan jadi manja. Fa inna ni'mata la tadum. Nikmat yang kita kecap hari ni belum ada garanti kekal pada kita. Kita orang Malaysia, alhamdulillah, Allah layan kita selama ini. Makin cantik, makin lawa ya. Masya-Allah. Saya pun terkejut datang masjid ni tadi, masya-Allah. Lawa sangat doa masjid ni. Berubah. Alhamdulillah, kita syukur. Tapi kita juga kena latih hidup kita ni dengan kekerasan, dengan orang kata hidup sederhana. Sebab apa? Kita tak tahu benda yang kita kecapi ni sampai bila akan keselesaan ni ada dengan kita. Alhamdulillah, setakat ni satu dunia Allah uji. Malaysia satu negara yang hari ni Allah Ta'ala masih belum uji apa-apa kita lagi. Kita jangan tenang. Tapi kita pun tak minta. Sebab kita tahu iman kita lemah tuan-tuan. Kalau Allah uji orang Malaysia, saya tak tahu lah berapa orang marah dengan Tuhan. Ya Allah, kenapa uji kami begini ya Allah? Dulu masa berlaku tsunami, saya duduk di Jakarta masa tu tuan-tuan. Saya tengok orang angkat banner spanduk tuan-tuan. Ya Allah, kenapa kami diazab dulu sebelum diberi peringatan? Saya kata ya Allah, ini ada sebagian orang tuan-tuan, bukanlah semua orang. Sebagian orang ni dia tak tahan dengan ujian. Kadang-kadang dengan ujian berat ni dia keluar daripada Islam tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala lindung kita. Jadi tuan-tuan mulia, Masya Allah, diberitahu kepada kita sesungguhnya setelah berakhirnya Malhamah Kubra dan berlakunya Fatah Konstantinia, di saat orang Islam sedang membagi-bagikan harta ghanimah, kedengaran suara syaitan menyeru sesungguhnya Dajjal telah muncul. Ketika mana mereka sampai di Syam, maka Dajjal telah muncul. Ketika mana tentera Imam Mahdi sampai di Syam, sebab itu dikatakan Syam ini adalah kubu pertahanan yang terbaik bagi orang Islam. Dabir kan? Dabir dan apa satu lagi nama tempat tu dalam Islam tu tuan-tuan. Kalau kita pergi kawasan di Idlib kan, baru ni saya pergi hantar bantuan di masa kami pergi musim PKP, saya dengan Mapim pergi hantar bantuan ke tempat yang bernama Azaz kan, Marij dan Dabir. Dua-dua tempat ni termasuk tempat yang kami hantar bantuan tu, itulah situ. Masa tu Mapim cakap kat saya, kita kalau boleh nak buat masjid kat sini Maulana. Mana tahu esok bila Imam Mahdi datang, disinggah semayang kat masjid kita, ambil wuduk kat masjid kita pun alhamdulillah. Sebab tempat itu kubu pertahanan yang paling kuat, yang paling selamat untuk Islam di akhir zaman adalah Marij dan juga Dabir tuan-tuan, masya-Allah, di Syria. Kami pergi tempat tu memang tak ada benda lah, pembangunan memang tak ada lah. Orang Islam duduk dalam kemah, macam kemah pengantin kita tu, tutup, duduklah dalam tu satu keluarga, masya-Allah, susahnya hidup mereka. Sehari sekali makan tuan-tuan.
Kan? Kita buat 60,000 keping roti sehari bagi dia orang makan. Kita punya tempat makan tu, tempat menyediakan makanan tu, dia punya kilang dia tu besar macam kilang sawit kita lah tuan-tuan, besarnya 60,000 keping sehari. Tapi pelarian ada hampir 1 juta orang. 60,000 ni tak ada benda lah tuan-tuan. Kita bagi bubur, makan bubur pada dia orang makan, berebut dia orang datang nak ambil makanan tuan-tuan. Allahu Akbar. Minum air hujan, air lecah-lecah tuan-tuan, lepak-lepak tu, ambil air tu minum tuan-tuan. Itulah keadaan orang Islam di luar negara. Kita hari ni Allahu Akbar, sekali makan dengan ikan patinnya, dengan sambalnya, dengan ulamnya tuan-tuan. Patin tak cukup, tambah lagi talapia, tambah lagi telur masin. Tapi kita masih tak sedar lagi dunia di luar berlaku apa berlaku tuan-tuan. Di Pakistan, di India, semua orang Islam tengah dalam musibah, sedang menangis, orang sedang sedih. Kita orang Malaysia ni Allah tak uji apa-apa lagi tuan-tuan. Tapi kita tak minta, tapi kita takut. Kita tak minta tapi kita bimbang juga tuan-tuan. Sekarang ni dunia dalam bahaya. Kita ni masih dibuat mimpi lagi, masih bermimpi. Belum orang Kelantan kata tok khabar lagi ni. Tok khabar lagi. Tapi nak khabar, bila benda dah terlewat, macam mana nak buat? Lepas tu sekarang ni tuan-tuan, ahli masjid lah kita ni, Masya Allah, istiqamah lah semayang berjemaah di masjid ni, Masya Allah. Masjid ni lah kubu pertahanan. Bila kalau kita tak duduk di belakang Imam Mahdi, sekurang-kurangnya masjid kampung kita ni lah penyelamat waktu Dajjal datang tuan-tuan. Isteri kita dah memang kena tambak di rumah, tambak di tiang rumah, jangan bagi dia lari. Nak tambak ke mana tuan-tuan? Kita tak terkamak juga nak ikat kaki dia. Kalau kita ikat pun dia boleh potong. Itu yang kita risau tu. Maksud tambak di sini bukan tambak tali tuan-tuan, tapi tambak iman dia. Di rumah kita hari-hari kena buat majlis ta'lim, bacaan hadis supaya kuat. Ulama kata Dajjal tak boleh masuk hanya Madinah dengan Mekah saja tuan-tuan. Tempat lain semua dia boleh masuk. Sebab di pintu Madinah ada 7 pintu gerbang nak masuk ke Madinah. Di setiap pintu itu ada malaikat yang menjaga supaya Dajjal tak boleh masuk. Tapi Dajjal ni bijak, tak boleh masuk tak apa. Aku hentak kaki aku 3 kali, gom tuan-tuan. Gempa bumi di Madinah tuan-tuan. Orang munafik keluar juga pada Madinah. Sedangkan Nabi dah beritahu, wal Madinatu khairul lakum, Madinah adalah negeri paling selamat untuk kamu di akhir zaman. Tapi tengok baru ni masa PKP, berapa ramai orang balik daripada Mekah, lari daripada Madinah tuan-tuan. Tak tahan dengan keadaan ekonomi sekarang yang sangat berat. Dajjal akan paksa orang ni supaya keluar, tinggalkan Madinah, walaupun dia tak dapat masuk. Sampai dekat istana dia, dekat Masya Allah Bukit Garam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi umrah, Mutawif selalu tunjuk naik dekat Jabal Uhud tu, Bukit Uhud, nampak sebelah kanan tu. Naik Jabal Rumah tu, Bukit Pemanah tu. Nampak tuan-tuan tu Bukit Putih tu. Itulah istana Dajjal. Tak tahulah betul ke tidak, tapi buat masa sekarang ni ulama-ulama mengatakan begitulah. Wallahu a'lam. Semua benda tu kita tak boleh nak confirm. Tapi Dajjal kata ini istanaku, yang putih itu istana Muhammad, Masjid Nabawi tu tuan-tuan. Dia tunjuk je pada pengikut dia naik atas bukit, nampak Masjid Nabawi. Mungkin ada ulama dah pergi ke situ tengok, nampak tak Masjid Nabawi. Dajjal memang tak boleh masuk ke Madinah. Tetapi ulama kata di perkampungan orang Islam yang hidup macam Masjid Nabawi, kampung itu juga akan selamat insya-Allah taala. Sebab tu masjid kita ni kena jadi macam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi hidup 24 jam. Dibuka 24 jam. 24 jam ada orang sembahyang tahajud, ada orang doa, ada orang zikir, ada orang baca Quran. Masalahnya kita ni tak betah di masjid. Orang Indonesia bilang betah tuan-tuan. Betah di mana? Boleh duduk lama. Tak ada 10 minit habis sembahyang, pum, cabut tuan-tuan. Kita ni tak lama duduk di masjid. Macam orang tua-tua dulu, alhamdulillah. Hari Jumaat pukul 9 dah datang. Awal dia datang, balik lambat. Kita hari ni datang lewat, balik awal. Kan? Lagi satu, Quran lah penyelamat kita daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan mulia. Tapi Quran ni kalah dengan handphone sekarang ni tuan-tuan. Saya selalu cakap dengan jemaah,
Kalau kita daripada sini nak pergi Kuala Lumpur tuan-tuan, sampai di exit mana sini? Exit Cenoh. Sampai exit Cenoh tuan-tuan, tiba-tiba dapat tahu handphone tertinggal. Tuan-tuan ambil tak? Balik tak semula? Ambil. Tapi kalau sampai exit Cenoh, Quran tertinggal, ambil tak? Agak-agak guna gaya tu. Iman kita guna gaya tuan-tuan. Quran tinggal, tak apalah, Quran sana ada. Sebab hari ni kita baca Quran, semalam kita baca. Tapi handphone, WhatsApp lepas baca, dah habis baca pun macam nak tunggu lagi. Tunggu lagi, kok ada berita penting. Cerdik juga Yahudi ni. Ada berani boykot WhatsApp. Ada siapa boleh boykot Facebook? Facebook tu Yahudi buat tu, kan? Dia pandai. Dia tahu kita ni Masya Allah. Sebab tu ada setengah orang tu langsung dia tak pakai handphone. Lagi senang cerita, kan? Tak payah pakai handphone. Nak cari saya, jumpa saya, senang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, nak cerita kepada kita ni, Masya Allah, bila munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa AS di Menara Putih, di belakang, di semayang waktu itu di belakang imam orang Islam. Kemudian akhirnya dia pergi untuk bertempur dengan Dajjal. Fa idza ra'ahu Dajjal yazubu. Bila Dajjal melihat Nabi Isa AS, dia cair sebagaimana cairnya garam tadi. Lalu Nabi Isa AS akan membunuhnya bihirbati 'inda babil Lut. Dia akan membunuhnya, katanya di belah paha dia, belah kaki dia, di tempat yang bernama Babul Lut. Dan terdapat dalam sebuah hadis disebutkan ketika mana umat Islam sedang membahagikan harta ghanimah, mereka telah menggantung pedang-pedang mereka di pokok zaitun. Bila pokok zaitun tu mana di Syria lah, sebab Syria ada tempat yang banyak pokok zaitun. Masa kami pergi pun di Syria, orang Islam pelarian ni memang duduk di tengah ladang zaitun. Kemah-kemah mereka tu di ladang zaitun, Masya Allah. Tapi kita masuk memang dahsyat. Orang Islam semua pegang senapang ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak jalan tu, dia orang bawa kereta perisai tu untuk kita punya ni tuan-tuan, nak keselamatan kita. Tiba-tiba syaitan bertepik, sesungguhnya Dajjal telah datang menggantikan kamu di keluarga kamu. Lalu keluarlah orang Islam. Wadzalika batilun, ternyata seruan syaitan itu adalah seruan yang batil. Fa idza ja'u Syam, bila umat Islam sampai ke negeri Syam, barulah waktu itu Dajjal muncul. Fa bainama hum yu'idunal qital, Masya-Allah, ketika orang Islam sedang bersiap sedia untuk berperang, Masya-Allah, yusawwuna sufuf, mereka telah buat saf macam saf solat. Fa ammahum id uqimatis solah, waktu orang Islam sedang berkumpul di Syria, di masjid tadi, masjid Bani Umawi tadi, waktu itu nak diqamatkan untuk sembahyang, maka waktu itulah turunnya Nabi Isa AS. Ini riwayat lainnya, Masya Allah, fa'ammahum, ada yang mengatakan dia menjadi imam untuk solat pada malam itu, ya, Masya Allah. Ada yang mengatakan dia mempersilakan Imam Mahdi AS. Fa idza ra'ahu aduwullah, maka insya-Allah apabila musuh Allah tadi melihat Nabi Isa AS muncul, cairlah dia sebagaimana cairnya garam di dalam air. Masya Allah, falau tarakau ladzaba hatta halaka, kalau Nabi Isa tak sentuh dia pun, dia akan cair juga. Masya Allah. Inilah lemahnya musuh Allah Ta'ala. Dia rasa dia kuat, kan? Jadi kalau orang Yahudi bergantung pada Dajjal, lemahlah dia tuan-tuan. Masya Allah. Jadi kita ni tidak bergantung dengan Dajjal, tapi kadang-kadang kita bergantung dengan sistem yang dia buat. Itu masalah kita tuan-tuan. Kita dengan sistem bank yang dia buat pun kita bergantung. Sistem riba, sistem macam-macam hari ni tuan-tuan. Dalam hidup kita bergantung juga dengan insurans. Orang insurans jangan marah saya, kan? Kadang-kadang benda-benda macam ni, pergantungan kita dia lemah bila kita bergantung pada sistem-sistem yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, Masya Allah. Sama juga handphone ni pun sistem yang dibuat juga. Kita jangan terlalu sangat asyik sangat dengan dia. Sekarang ni TikTok pula tuan-tuan, habis orang nak pakai TikTok belaka, kan? Kita pun jadi bengong belaka dah ni, kan? Kita dalam majlis ni, tapi hati kita duduk ngawal dalam telefon. Alam maya, alam nyata ni kita tak bercerita dengan orang. Dia alam nyata pendiam, tapi alam maya macam, orang ni peramah betul.
Tapi bila jumpa depan-depan, pemalu rupanya. Tapi dalam Facebook, oh Masya Allah, dahsyat. Nah, dalam Facebook macam wali Allah Ta'ala, buat keluar ayat Quran, hadis. Tapi tengok di luar, orangnya biasa je. Itu pun tipu daya syaitan, Dajjal juga main dengan kita, tuan-tuan. Ini benda ni, kalau guna untuk agama, saya kadang-kadang guna juga untuk dapatkan maklumat-maklumat, nak mengajar, kadang-kadang kita rujuk. Sebab dalam dia ada fatwa-fatwa ulama-ulama, ada juga benda baik. Tapi jangan sampai kita gunakan benda ni. Sebenarnya ini pun alat Dajjal guna untuk kontrol minda manusia, Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, walakin yaqtulahu biyadillah ta'ala, Nabiullah biyadihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh Dajjal dengan tangannya, fayuriyahum damahu fi harbati. Lalu Masya Allah, Nabi Isa alaihi salam tunjuk pada orang ini darah Dajjal. Jadi akhirnya pengikut dia yakinlah, tadi dia mengaku Tuhan. Sekarang dah Tuhan kamu pun dah mati. Jadi akhirnya Yahudi-Yahudi yang selama ini setia menyokong Dajjal tu semua pakat lari belaka, tuan-tuan. Masya Allah. Waktu itulah orang Islam akan kejar dia. Maka begitulah juga dalam satu riwayat yang lain. Ini cerita lain-lain, ini dalam hadis lain-lain. Annahu ba'da maqtalid Dajjal yuha li Isa alaihi salam. Setelah mana Dajjal dibunuh, diwahyukan kepada Isa AS, anni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim. Aku telah pun mengeluarkan satu makhluk di kalangan hamba aku yang tak ada tangan yang mampu mengalahkan mereka, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ingat settle Dajjal ni, settle dah kerja kita. Bolehlah orang Islam tenang, boleh ambil nafas, kan? Boleh pergi mancing, boleh kita tangkap ikan kelas sekejap, boleh relax. Rupanya baru habis Dajjal mati, muncul pula Ya'juj dan Ma'juj. Lagi berat lagi. Dajjal ni masih boleh sembang juga, boleh bercakap lagi. Ya'juj Ma'juj tak boleh sembang. Kerja dia makan dan membinasa, kill. Dia punya syiar dia kill, bunuh. Masya Allah. Sehingga dalam hadis menyebut, zaman Iskandar Zulkarnain dulu pun dah cerita Ya'juj Ma'juj dah ada. Dan di akhir zaman ni Nabi sebut tembok Ya'juj Ma'juj dah hampir pecah dah, tuan-tuan. Dia hari-hari dia korek lubang dia. Tapi bila dia sampai dah dekat lagi, sejengkal lagi nak terbuka, tiba-tiba azan berkumandang. Keliling tu ada azan. Mana kampung tu sebelahnya orang Islam. Bila azan berkumandang, dia kata besoklah kita sambung semula. Ini dah maghrib. Dia pun berhenti. Esok Allah tebalkan balik tembok itu, tembok Zulkarnain tu, tuan-tuan. Ada ulama kata, kajian saintis sekarang ni mendapati tembok itu kemungkinan berada di sekitar Georgia, negara belah-belah dekat-dekat dengan Eropah Timur, Rusia sana, belah sana, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab tu bila saya duduk Jepun hari tu, saya pun fikir-fikir juga, bukanlah kita ni mengagak-agak je. Saya kata, apa Jepun ni kerak sangat gempa bumi, saya kata. Ke ada Ya'juj Ma'juj dalam tanah ni, gedung-gedang dia buat kerja. Gempa bumi semua. Dan sebelah Jepun, satu, kalau bukan pada pasir, satu padang yang penuh dengan salji sampai ke Rusia, tuan-tuan. Kalau musim sejuk di Hokkaido tu, tuan-tuan, angin sejuk daripada Rusia tu datang sampai ke Jepun. Saya pula duduk dekat dengan Fuji, tuan-tuan, dekat gunung Fuji. Entah ke gunung di tempat keluar dia kan? Apa, tuan-tuan? Nabi beritahu kelompok pertama turun daripada bukit tu, tuan-tuan. Geng pertama ni, batch pertama turun. Orang atas khabar dah, simpan sikit air tu ke kita orang. Orang Pulau Tawar kata simpanlah ke Koma Ketek. Dia kata jangan minum habis. Masya Allah. Tapi rupanya kelompok pertama turun, tuan-tuan, habis kering air sungai diminum, tuan-tuan. Ini kelompok dia tak tinggal. Kalau kita orang Melayu khabar Koma ni makan apa saja, tolak batu dan kayu. Ya'juj Ma'juj ni batu dengan kayu boleh makan. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi tak ada siapa. Ya'juj satu grup, Ma'juj satu grup. Yahudi kata Yogok and Magog. Jadi tuan-tuan boleh, ini bukan manusia boleh tolong kita. Kita pun tak boleh lawan dengan dia. Baca surah Kahfi pun tak boleh. Hak ni kerja dia kena lari menyorok. Nabi Isa AS bawa umat ini menyorok dalam sebuah gunung, sebuah gunung yang besar. Bawa semua orang Islam
berkampung di sana, menyorok daripada kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj kontrol satu dunia, bunuh semua orang yang dijumpa, semua pokok dimakan, semua air diminum. Akhirnya tuan-tuan mulia, Ya'juj Ma'juj kata, kita ni habis dah manusia di bumi kita kuasai, mau kita lawan pula dengan makhluk di langit, lawan dengan malaikat, lawan dengan Allah pula, dia kata. Jadi dia pun ambil anak panah ke langit. Semua panah ke langit tuan-tuan, ribu-ribu panah. Tiba-tiba Allah nak sesatkan Ya'juj Ma'juj, Allah turunkan hujan darah tuan-tuan. Ya'juj Ma'juj kata habis dah, kita dah conquer satu dunia. Yang di langit Tuhan pun dah mati, di bumi pun semua manusia dah mati, kita hore-hore kat sini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ketika mana mereka sedang seronok tuan-tuan, Nabi Isa AS berdoa pada Allah Ta'ala, Ya Allah, kami dah tak tahan dengan ujian ini, Ya Allah. Terlalu berat ujian yang kau bagi pada kami, Ya Allah. Tolonglah kami, hantarlah pertolongan. Tiba-tiba Allah hantar virus yang sangat dahsyat menyerang Ya'juj dan Ma'juj tuan-tuan. Maka dengan dalam sekelip mata semua Ya'juj Ma'juj tu mati bergelimpangan. Ingatkah habis Ya'juj Ma'juj mati selesai masalah? Rupanya bangkai diorang pula jadi satu masalah. Busuk dah dunia ni dengan bau bangkai Ya'juj Ma'juj. Kalau kita ada bangkai lembu seekor mati, dia je ketujuh, dia pun pening dah kita tuan-tuan. Nak lalu. Ini bergelimpangan Ya'juj Ma'juj dia mati. Tak ada siapa yang mampu nak alih. Nak alih macam mana? Juta-juta punya bilangan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, tiba-tiba Allah Ta'ala hantar bantuan. Masya Allah. Nabi Isa AS berkampung dengan orang Islam di Bukit Tur. Ada ulama kata Bukit Tur, ada ulama kata Tur Sina, ada kata Bukit Tur, bukit yang lain. Di mana wallahu alam. Dikatakan Jabal Tur di Sinai. Di Sinai. Masya Allah. Belah-belah Mesir sana lah. Fayamurru Ya'juj Ma'juj ala buhairatin Tabariyah. Lalulah Ya'juj Ma'juj di Tasik Tabariyah. Kami pergi di Tasik ni tuan-tuan, masa kami pergi Palestin dengan Mana Johari tu, kami semayang Zuhur dekat situ. Tasik Tabariyah ni tuan-tuan. Peliknya satu restoran waktu itu, semua bendera Israel kat restoran tu. Lepas tu yang driver bas tu cakap, di sinilah kita makan tengah hari insya-Allah. Restoran tu penuh dengan bendera Israel. Kawan saya Haji Adam, kalau tuan-tuan kenal Haji Adam pada pusat tu, Maulana, hari ni mati pun saya tak makan. Ini bendera Israel ni. Dan kita tengok memang penuh Yahudi tengah minum arak, makan macam-macam dalam tu. Tapi dah syarikat kata kita makan sini. Tak apalah, sebelum makan kita semayang dulu, semayang Zuhur. Kami semayang Zuhur betul-betul menghadap Tasik Tabariyah. Tasik yang mana dia kata tasik itu akan mengering sebelum datangnya Dajjal. Tapi nanti masa Ya'juj Ma'juj datang, mungkin ada air sikit-sikit, Ya'juj Ma'juj akan minum air Tasik Tabariyah tu sampai kering. Baru ni kami pergi, memang dia dah surut dah sikit. Salah satu daripada tanda Dajjal nak keluar adalah Tasik Tabariyah akan Masya Allah merosot, akan air dia akan surut tuan-tuan. Masya Allah. Habis-habis semayang, dia kata masuk dalam restoran tu. Kurang gaya kita ni, halakah haram ni, Yahudi ni. Rupa-rupanya restoran orang Islam. Masalah di Palestin juga tuan-tuan, kita bukanlah kita nak mengitu sangat. Kadang-kadang salah orang Palestin juga. Orang Palestin ni bila kita pergi tuan-tuan ke sana, walaupun dia tak iktiraf dengan Israel, tapi waktu nak bayar pakai duit Israel. Omlah, mata wang Palestin dia tak pakai sebab harga murah. Nak duit banyak, sama ada euro ataupun bayar pakai dolar ataupun bayar pakai duit Israel. Maknanya automatik kita sendiri yang mengiyakan orang Israel buat. Tapi janganlah pula marah pula ke saya pula nanti, mana ni macam sokong Israel pula. Tak, kadang-kadang musuh tu memang jahat, tapi ada benda tu kita juga yang menyokong dia, kita juga yang pro pada dia. Memang kita tahu tembok tu Israel yang jadi dia punya projek, tapi yang buat tu orang Islam juga yang buat, jadi kulinya tembok Yahudi tu nak cari makan. Jadi begitulah juga dengan restoran tadi tuan-tuan. Restoran tu semua bendera Israel, rupanya restoran orang Palestin. Jadi masa orang Yahudi datang, dia cakap bahasa Yahudi, dia hidang makanan orang Yahudi.
Bila kita datang pula, Masya Allah, Assalamualaikum, Masya Allah, Duyufullah, Duyufur Rahman, Masya Allah, Ahlan wa sahlan bi ardil Quds. Dia pula cakap Arab dengan kita. Kita boleh makan tak boleh makan, Bismillahirrahmanirrahim, dia buh makanan tu, Masya Allah, Tabarakallah. Dia cakap Arab pula dengan kita. Boleh dua watak ni, boleh dua. Muslim, Muslim, halal, halal. Pula dah kita kata, korang gaya ni. Tapi tak makan, lapar kan. Halal, halal. Muslim, Yahudi makan, tak apa, dia orang Yahudi boleh makan makanan kita. Tapi seluruh kedai tu bendera bendera Israel, tuan-tuan. Guna gaya. Kita ini satu dunia pecah kepala nak sokong orang Palestin ni, doa untuk dia orang. Tapi dia orang sendiri pun Masya Allah ujian juga. Anak-anak dia orang pun ada ramai yang tak sekolah, walaupun ada peluang, duduk dekat sekitar Masjid Al-Aqsa tu minta sedekah aja. Kalau kita tak bagi, dibalik pula kebah kita, tuan-tuan. Kita kata guna gaya ni. Perangai itu pun ada juga masalah. Memang Gaza bagus, tuan-tuan, tapi di tempat-tempat lain tak semua bagus. Jadi kita jangan ingat semua ni Allah, kita menangis-nangis lah kat sini, tuan-tuan. Jauh kat sana ada masalah juga yang kita kena. Orang Islam sendiri bermasalah, bukanlah Yahudi semata-mata yang menjadi punca masalah dia, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmatullah, maka selepas daripada itulah Allah Ta'ala hantar Na'af. Na'af ni Masya Allah sejenis virus yang akan menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj. Fayamutun, maka matilah mereka. Maka dengan doa Nabi Isa AS, Allah hantar burung-burung mengambil semua bangkai-bangkai, bawa ke mana-mana, wallah ala tempat yang jauh. Maka bersihlah dunia daripada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah. Kemudian tuan-tuan, yanzilul matar, Allah turunkan hujan selebat-lebatnya ke atas muka bumi ini. Fayarsilul ard, lalu hujan membasuhi bumi. Wa nabata, dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang sangat hebat. Itulah masa yang mana Allah janjikan di zaman Nabi Isa AS dan Imam Mahdi memerintah dunia, tuan-tuan. Waktu itu Allah bagi buah-buah menjadi besar sebesar-besarnya, tuan-tuan. Buah-buah yang kita makan ni, rambutan kecil besar ni kan, nanti mungkin besar ni rambutan. Berkatnya di bawah pemerintahan Islam, di bawah pemerintahan Imam Mahdi AS, dan di bawah kepimpinan Nabi Isa AS. Imam Mahdi merintah 7 tahun, Nabi Isa AS merintah 40 tahun. Ini zaman barakah, dipenuhi dunia dengan keadilan, kemakmuran, keindahan. Tuan-tuan mulia, walaupun ada orang kafir, tetapi pemerintahan yang merintah dunia adalah pemerintahan Islam selama lebih kurang 47 tahun. Sebelum Allah Ta'ala nak kiamatkan dunia, tuan-tuan. Lama lagi. Jadi kalau tuan-tuan kata jumpa ke tak, wallahu a'lam. Tuan-tuan jumpa ke tak dengan semua ni, tuan-tuan? Ini dah jumpa dengan awal lah. Jadi tuan-tuan rahmatullah, wa yanzilu Isa AS wa man ma'ahu minal jabal. Habis hujan turunlah Nabi Isa AS bersama dengan pengikut dia daripada Bukit Tur tadi. Masya Allah. Maka fayam kutu fil ardi arba'ina sadah. Maka tinggallah Nabi Isa AS di atas dunia ini selama 40 tahun. Dalam hadis ni tak cerita watak Imam Mahdi, tapi dalam hadis yang lain kita dengar Imam Mahdi memerintah dunia 7 tahun dengan keadilan. Summa yatawaffa, kemudian wafatlah Nabi Isa AS. Wa yusalli alaihi muslimun, dan sembahyang jenazah dia disembahyangkan oleh semua orang Islam, menjadi makmum untuk sembahyangkan jenazah Nabi Isa AS. Kemudian selepas daripada wafatnya Nabi Isa AS, barulah berlakunya terbit matahari daripada sebelah barat. Hari ini kita dalam membahaskan tentang benda ni, kita duk ingat mula-mula sekali terbit matahari daripada barat. Tidak. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Sayyidina Umar, dia kata, aku hafal daripada Nabi, tanda kiamat besar paling pertama adalah terbit matahari daripada barat. Kemudian keluarnya Dabbatul Ard. Imam Ibn Hajar Asqalani, dia kata apa yang dicakap tu betul, tapi tanda kiamat besar ni terbahagi kepada dua fasa. Fasa pertama dia kata berlaku perubahan hanya pada dunia saja, tak berlaku pada alam tinggi, tidak. Yang keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa AS, itu dipanggil fasa pertama sebelum datang fasa kehancuran dunia. Ini dunia tak hancur lagi. Masa tu ada orang Islam lagi, kan? Masa tu Islam akan memerintah dunia lagi. Itu fasa pertama.
Selepas Nabi Isa AS wafat, itu datang zaman kehancuran dunia dah. Dunia dah dihancurkan oleh Allah. Sebab Nabi beritahu, la taqumus saah, kiamat tidak akan berlaku hatta yuqal Allah, Allah, Allah. Selagi ada orang ucap Allah, 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 selagi itu dunia tak kiamat. Mana ada orang Islam, selagi itu dunia tak kiamat. Lepas Nabi Isa AS wafat, manusia dah mula rosak balik, cinta dunia balik, buat dosa balik, buat maksiat balik, kufur balik, syirik balik, sembah berhala balik. Dan bahkan jadilah hati manusia waktu itu seperti binatang-binatang buas. Buat dosa seperti mana burung-burung berhinggap daripada satu dahan ke satu dahan. Dan waktu itulah syaitan akan keluar, memerintahkan manusia, sembahlah patung yang paling besar. Waktu itu semua manusia kufur pada Allah Ta'ala. Di atas orang kafir itulah Allah Ta'ala akan kiamatkan dunia. Tetapi sebelum berlaku itu, ada beberapa tanda kiamat. Salah satu daripadanya, selepas wafatnya Nabi Isa AS, terbitlah matahari daripada sebelah barat. Selagi mana matahari tak diterbit sebelah barat, selagi itu pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Tapi bila yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari di mana sebahagian daripada tanda-tanda kiamat yang dijanjikan oleh Allah telah muncul, la yanfa'u nafsan imanuha. Siapa yang beriman pada hari matahari terbit sebelah barat, iman dia tidak akan diterima oleh Allah. Siapa bertaubat pada hari itu, taubatnya pun tak akan diterima oleh Allah Ta'ala, kerana pintu taubat telah ditutup. Sebelum tu nak beriman. Nak taubat sekaranglah masa dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dikatakan pada hari matahari terbit daripada sebelah barat, waktu pagi, waktu duha itu, matahari terbit, waktu isyraq, waktu duha pada hari yang sama, keluarnya dabbatul ard, akhrajna lahum dabbatan bil ardi tukallimu. Binatang ini dabbatul ardi boleh bercakap dengan fasih dengan bahasa manusia. Kata ulama, dabbatul ardi bawa dua benda. Satu, tongkat Nabi Musa AS di tangannya, dan cincin Nabi Sulaiman AS di tangan dia, Masya Allah. Dia akan ketuk dahi manusia ni, ketuk dahi. Kalau kafir, keluar kafir. Kalau munafik, keluar munafik. Kalau mukmin, keluar iman. Tulisan tuan-tuan, itu khatam dah. Maknanya dia dah seal. Selepas daripada hari ini, siapa yang mukmin akan mukmin, siapa yang kafir akan kafir, siapa yang munafik kekal munafik. Itu Allah Ta'ala memang akhir zaman ni semua ujian keimanan. Masya Allah. Lepas pada hari itu dia berlalu, dia pun pergi tuan-tuan. Selepas daripada zaman dabbatul ardi tuan-tuan, Masya Allah, orang beriman, bila mana ditandakan dahi dia dengan cincin tadi, maka akan bercahaya dahi dia. Masya Allah, dia beritahu. Wa yakunu zalika alamatan ala imani. Cahaya itu melambangkan tanda keimanan dia. Wa amal kafir, ada pada orang kafir bila diketuk dahi dia tuan-tuan, fa inna nasamatun ala anfihi fayazlim, akan ada tanda di hidung dia, maka wajah dia akan menjadi gelap selepas diketuk oleh, Masya Allah, dabbatul ard tadi. Masya Allah, alamatun ala kufrihi. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, ulama kata ad-dukhan, keluarnya dukhan, asap ini tuan-tuan, salah satu daripada tanda kiamat yang terakhir. Banyak orang duk menganggap dukhan datang dulu, sebenarnya dukhan datang paling akhir. Dia kata wa alamatud dukhan ya'tabiruha ba'dul ulama akhirul alamat allati yaraha almu'minun. Dia katakan tanda kiamat yang terakhir yang orang Islam boleh tengok depan mata adalah dukhan. Selepas dukhan tu orang Islam mati dah tuan-tuan. Masya Allah, dan tak melihat akan tanda-tanda yang seterusnya tuan-tuan. Fa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim menyebutkan daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, thumma yursilullahu rihan baridah min qibali Syam. Sebelum matinya orang beriman, Allah Ta'ala utuskan angin sejuk datang daripada negeri Syam. Fala yabqa ala wajil ardi ahadun fi qalbi mithqala dharratin min khairin aw imanin. Selepas daripada waktu itu, tidak akan tinggal lagi di atas muka bumi satu orang yang ada dalam diri dia sebesar zarah daripada kebaikan atau iman, illa qabadathu, melainkan angin tadi akan mencabut nyawa semua orang beriman. Sebelum ini saya pun confused tuan-tuan nak cerita bab ni, mana satu yang dulu ni. Tapi malam ni Allah bagi, alhamdulillah, satu pencerahan. Saya sendiri pun baru dapat pencerahan, dan saya boleh share dengan tuan-tuan.
Sebelum ni saya duk kaji bab akhir zaman ni, kadang-kadang nak memposisikan benda tu jadi susah tuan-tuan. Tapi malam ni alhamdulillah saya buka satu laman web fatwa yang sangat hebat. Tuan-tuan boleh diceritakan dengan begitu detail, dan hari ni saya boleh cerita dengan tuan-tuan. Jadi orang je ketujuh ni bertuah malam ni tuan-tuan. Dapat cerita the breaking news lah. Berita yang paling hot sekali ni. Dapat tuan-tuan. Jadi selama ini pengkaji-pengkaji yang lain banyak cerita dukhan di nombor 1. Sebenarnya dukhan ni adalah tanda terakhir. Bila dukhan datang, selepas daripada itu tuan-tuan, asap lah, kabus. Dukhan ni macam kabus ataupun orang panggil jerbu yang kuat datang ke dunia ni. Tuan-tuan mulia, kemudian Allah telah hantar angin sejuk mencabut nyawa semua di kalangan manusia. Hatta walau ada ahadukum yadkhulu fi kabidi jabal, sehingga kalau ada di antara Islam yang menyorok dalam gua di tengah-tengah jantung sebuah bukit, la dakhalatu alaihi hatta taqbidahu, angin tadi akan cari dia dan akan cabut nyawa dia. Semua orang Islam dah mati, tinggallah di dunia ni orang kafir. Masya-Allah. Wal alamat allati la yaraha illa al kufar. Adapun tanda-tanda kiamat yang tidak akan dilihat melainkan orang kafir saja. Ada 4 tanda lagi yang orang kafir akan tengok. Yang pertama, Allah Taala akan khasfun fil masyriq, akan berlaku gempa bumi yang dahsyat, tsunami besar berlaku di timur. Khasfun fil maghrib, sekali lagi gempa bumi akan berlaku di barat, Eropah semua hancur. Negara timur, Malaysia, Indonesia semua dihancur. Dah tak ada negara dah tuan-tuan. Khasfun fi jaziratul Arab, dan gempa bumi yang ketiga berlaku di semua tanah Arab tuan-tuan, hancur negara Arab. Tuan-tuan mulia, dan akhir sekali, masya-Allah, orang kafir ni masih lagi hidup masa tu, walaupun gempa bumi berlaku. Sebab sebagai tempat yang kena, ada yang tak kena. Maka akhir sekali akan keluar sebuah api daripada Yaman, akan menghalau manusia menuju ke satu tempat. Masya-Allah. Dikatakan wal alamat allati la yaraha illa al-kufar wafqan li ba'd al-ulama hiya al-arba'. Ada 4 tanda yang masih kekal selepas dukhan. Kerana dukhan akan mencabut nyawa semua orang Islam, tidak akan tinggal melainkan kafir. Masya-Allah. Dan masya-Allah, tidak akan berlaku kiamat melainkan ke atas makhluk yang paling dahsyat, paling teruk di kalangan ahli jahiliyah. La yad'una Allah bi syai'in illa raddahu alaihim. Masya-Allah. Mereka tidak mendoakan sesuatu kepada Allah melainkan Allah Taala akan kembalikan ke atas mereka azab. Makin doa makin azab datang, makin doa makin azab datang ke atas mereka. Maka berlakulah selepas itu, masya-Allah, gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, dan gempa bumi di Jaziratul Arab, di masya-Allah pesisiran tanah Arab tuan-tuan. Dan tanda terakhir sekali kiamat nak berlaku sebelum Allah hancurkan dunia ni dengan 3 kali tiupan. 3 tiupan sangkakala, masya-Allah. Malaikat dah tak sabar nak tiup dah tuan-tuan, masya-Allah. Waktu itu malaikat dia letakkan sangkakala di bibir di Israfil alaihissalam. Tunggu nak ditiup. Maka dia kata bila mana keluarnya api daripada Qa'ri Aden, daripada tempat yang bernama Eden. Sekarang ni kita minum teh, Syai Adeni. Ini teh Aden, kan? Kita tanya orang Yaman, hantar daripada mana? Daripada Eden. Eden. Eden di tempat terakhir sekali tanda kiamat berlaku, akan keluar api daripada sana. Sebenarnya di bawah bumi ini semua api sebenarnya. Kalau kita sedar, di bawah laut itu api, dalam gunung berapi itu lava, gunung berapi itu api tuan-tuan. Cuma hari ini Allah kesian kat kita, Allah Ta'ala turunkan hujan, Allah bagi salji, Allah turunkan embun untuk kontrol volume kepanasan dunia ni tuan-tuan. Allah main bagi kita selesa, panas sikit-sikit, tapi sebenarnya di bawah kita ni api. Maka akhir kiamat, sebelum kiamat, Allah keluarkan api daripada bumi, kerak bumi Eden ataupun daripada timur, litasuqun nas ila ardil mahsyar, menghalau manusia menuju ke bumi mahsyar, iaitu ke Palestin tuan-tuan. Palestin di bumi mahsyar. Nanti ada hasyar awal Madinah, hasyar kedua di Khaybar, hasyar ketiga, perhimpunan ketiga adalah perhimpunan di Palestin. Sekali lagi terakhir sebelum dunia dikiamatkan oleh Allah, hasyar keempat barulah pada mahsyar di hari kiamat nanti tuan-tuan.
Inilah Masya Allah, bila kita cari kaji-kaji tuan-tuan, ilmu ni Masya Allah, makin kita faham, makin jelas tuan-tuan, Masya Allah, kefahaman kita tentang hakikat dunia ni. Betapa detailnya Nabi cerita kat kita. Sebab itu kita kata Islam ni agama yang hak. Kalau kita tanya orang-orang marah, mana boleh cakap Islam agama yang betul? Kami pun anggap agama kami betul juga. Cuba cerita, kita cerita kan Islam punya cerita ni sebelum kiamat macam ni punya detail, lepas kiamat lagi detail. Agama lain ada boleh cerita, bukan kita nak cabar, tetapi memang ini agama yang benar. Hanya wahyu yang menceritakan kepada kita benda ni. Kita tidak memperlekehkan orang lain, tapi Masya Allah ini wahyu. Yang lain ideologi, itu pemikiran manusia. Jadi tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, Masya Allah, selepas daripada itu, bainama qala akhirun annal mu'minuna, Masya Allah, sayuhajiruna taw'an ila muhajir Ibrahim amma syiral khalq fayuhsyaruna kurhan. Masya Allah, adapun orang beriman, dia akan berhijrah secara sukarela sebagaimana hijrahnya Nabi Ibrahim AS. Adapun orang yang jahat, mereka akan dihimpulkan secara paksaan oleh Allah Ta'ala ke tempat tersebut. Dia kata dikatakan ada pendapat kata masih ada orang beriman. Orang beriman akan lari ke tempat Nabi Ibrahim AS, iaitu mungkin Mekah ataupun di Baitul Maqdis. Tetapi ada pun Masya Allah, orang-orang kafir, mereka akan dihalau di satu tempat. Saat mereka sedang berkumpul itulah Allah telah perintahkan malaikat Israfil untuk tiupkan sangkakala. Tiupan yang pertama dipanggil nafqatul faza', untuk kejutkan manusia saja dengan gempa bumi yang sangat dahsyat tuan-tuan, yang mana Allah beritahu yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Berlakunya tiupan yang pertama tadi tuan-tuan, goncangan yang pertama, kamu akan dapati ibu yang menyusukan anak, dilempar anak dia dengan tangan dia. Ibu yang sedang mengandung dipijak anak dengan kaki dia. Wa taranna sasukara, kamu dapati manusia dalam keadaan mabuk, menjerit, meraung, nak minta selamatkan diri. Wa ma hum bisukara walakin azaballah syadid. Mereka tak mabuk sebenarnya, tapi azab hari kiamat Allah timpakan ke atas mereka sangat dahsyat tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita, Masya Allah. Anak isteri kita, keluarga kita, adik-beradik kita, penduduk kampung kita, semua selamat. Bila berlaku tiupan yang pertama, manusia dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, hampir-hampir mati. Lalu Allah telah perintahkan, wahai Israfil, sebenarnya tiupan pertama tadi semua dah hancur tuan-tuan. Dunia dah runtuh, bangunan pencakar langit semua dah habis dah tuan-tuan. KLCC semua dah habis dah. Burj Khalifa semua dah habis. Bangunan tinggi-tinggi yang manusia bangga sangat sebelum kiamat, semua nak buat bangunan pencakar langit, yang tatawuluna fil bunyan, dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Habis dah bangunan pencakar langit. Bahkan dengan tiupan yang pertama tadi, semua bukit-bukit tercabut daripada akar dia. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung berterbangan di udara seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Gunung-gunung semua dah tercabut tuan-tuan. Gunung yang menjadi paksi bumi ni tuan-tuan, habis terangkat. Kalau gunung terangkat, manusia macam mana tuan-tuan? Waktu itu tak ada tempat nak lari kan? Mereka bertanya, ke mana nak lari? Dalam surah Al-Qiyamah, wa yaqulun ainal mafar, mana tempat kita nak lari? Tak boleh nak lari dah. Gempa bumi berlaku begitu dahsyat tuan-tuan. Waktu berlaku tsunami, saya tanya pada kawan-kawan yang di Aceh tuan-tuan, tak sempat nak lari ustaz. Gempa bumi ni berlaku, kalau duduk dalam tandas tak boleh nak keluar. Memang kita duduk begitu. Saya tengah duduk di bawah ni, tiba-tiba sedar-sedar duduk atas pokok kelapa dah. Begitu dahsyatnya bila berlaku tsunami tuan-tuan. Bayangkan kiamat lagi kuat. Jadi tuan-tuan dah macam Allah Ta'ala suruh malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua. Tiupan yang kedua ini Allah beritahu, wa nufiqa fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Bila sangkakala ditiupkan, maka putuslah nyawa setiap makhluk yang ada di bumi dan makhluk yang berada di langit. Malaikat pun mati, jin pun mati, binatang pun mati, manusia pun mati. Semua yang hidup akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah semua mati, saya selalu sambung dengan cerita kiamat lah. Tapi kiamat tu nanti bahagian lain lah pula, insyaAllah. Kita akan cerita pula kiamat pula. Ini sebelum kiamat. Nak cerita pada kita ni. Sebab tu orang cerdik, kata Nabi, sebelum dia mati ni, dia selalu muhasabah diri dia dan buat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Kita ini duduk puluh yang sekarang ni, hak kita nak tinggal yang nak kena hancur ni. Yang akhir bila berlaku kiamat, kebun sawit kita habis, rumah kita habis, kereta kita habis. Bukan suruh tinggal,
Tapi kita hari ni Allah dah bagi umur 40 tahun, 50 tahun dah buat usaha dunia ni, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi ke depan ni apa yang kita nak buat, tuan-tuan? Orang cerdik dah tahu dah benda nak hancur, buat benda kita nak beri sangat, kan? Kita buat bina kehidupan di syurga Allah Ta'ala. Sebab bila dah mati, tuan-tuan, Allah panggil malaikat maut. Masya Allah. Sekarang dia beritahu pada aku, laporan. Engkau malaikat maut melaporkan tentang kematian manusia. Hari ini kita laporkan angka kematian di Palestin berapa ribu orang mati. Itu malaikat maut lapor juga ke Allah. Kita lapor dan surat khabar je. Malaikat maut hari-hari bagi laporan pada Allah. Tapi pada hari berlaku kiamat, malaikat maut beritahu, ya Allah, semua malaikat di langit telah mati, ya Allah. Semua manusia di bumi, binatang, jin, syaitan, semua dah mati. Tidak ada yang tinggal sekarang melainkan malaikat muqarrabin dan aku hamba-Mu, ya Allah. Allah kata, wahai Israfil alaihissalam, wahai Israel alaihissalam, cabut nyawa Jibril alaihissalam. Kan? Minta izin pada Jibril, saya nak cabut nyawa tuan. Set up nyawa Jibril, Jibril pun mati. Minta maaf Mikail, nyawa tuan pun saya kena ambil. Cabut nyawa Mikail. Minta maaf malaikat Israfil, saya kena cabut nyawa tuan Israfil. Minta maaf malaikat pemikul aras, 8 orang malaikat, saya kena cabut nyawa tuan-tuan semua, cabut. Sekarang ni Allah tanya, wahai malaikat Israel, malaikat maut, sekarang ni siapa yang tinggal? Ya Allah, tak ada siapa lagi yang tinggal, ya Allah, melainkan aku hamba-Mu, ya Allah, malakul maut, dan Kau Tuhanku, ya Allah, yang sentiasa hidup tak pernah mati. Allah pun beritahu, mut, matilah engkau wahai malakul maut, fa innaka khalqum min khalqi, kerana engkau juga makhluk ciptaan aku yang tak akan terlepas daripada kematian. Ulama kata bila malaikat maut pun maut, malaikat mati pun mati, tuan-tuan, berarti tak ada siapa yang hidup melainkan hanya Allah Ta'ala. Betul lah Allah kata kullu man 'alaiha fan, setiap benda yang ada, yang bernyawa di atas muka bumi ni, semua benda di dunia ni, tuan-tuan, yang bernyawa, tidak bernyawa, semuanya akan fana suatu hari nanti, semua akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang punya kemuliaan dan kehebatan. Sikit lagi saya nak perhabis, tuan-tuan. Sekarang ni, zaman sekarang ni maghrib awal kan, pukul 9 rasa macam pukul 10 dah, tuan-tuan tak? Biasa saya ceramah mana ada pukul 9 ni berhenti, kan? Pukul 10.30, pukul 11 baru berhenti. Tapi tak apalah, ini dah nak habis lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Masya Allah, selepas dunia kiamat dah semua hancur, tuan-tuan, semua dah dihancurkan oleh Allah, tak dengar lagi apa-apa suara di dunia ni. Dunia menjadi gelap gelita, ka'allam taghna bil ams, seakan-akannya dunia tak pernah ada penghuni duduk. Hancur lebur dunia ni, tuan-tuan. Tak nampak bangunan apa pun. Kalau kita tengok Gaza tu hancur, hari kiamat dunia lagi teruk lagi daripada Gaza tu yang hancur, tuan-tuan. Itulah siapa yang letak cinta dunia dalam hati dia, rugilah dia, tuan-tuan. Ada orang hari ini diletak dunia 100%, akhirat itu fikir kemudian. Sedangkan dunia ni nak hancur, yang kekal akhirat. Yang akan kekal rumah kita di syurga, rumah kita di neraka. Maka setelah mana dunia hancur, tuan-tuan, Allah kata wa ma qadarullah haqqa qadri dalam Quran, manusia tak kenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Hari ini yang kita berani neraka pada Allah sebab kita tak kenal Allah, tuan-tuan. Kita hari ini orang masjid pun tak sembahyang betul-betul lagi ni, kan? Kita ni ustaz sekalipun, Maulana sekalipun, tak ibadat betul-betul lagi ni. Malah-malah lagi ni, main-main lagi ni, kan? Sambil lewa lagi ni. Sebab apa? Kita belum tengok kehebatan Allah dalam erti kata yang sebenar. Allah kata nak tengok kehebatan aku nanti bila berlaku kiamat. Wal ardu jami'an qabdatu, semua bumi ni dalam genggaman Allah Ta'ala, dalam kekuasaan Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih, langit akan dilipat oleh Allah macam lipatan buku. Waktu itu 7 lapis langit digenggam oleh Allah Ta'ala, dan Allah goncang dunia. Allah tanya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Mana kerajaan yang lain? Kerajaan Malaysia, kerajaan Indonesia, kerajaan Amerika, kerajaan Israel, raja-raja yang semua sekali pembesar-pembesar di dunia ni. Di mana kalian sekarang ni? Mana orang kafir yang dulu sombong tak nak beriman pada aku? Di mana Fir'aun? Di mana Qarun? Semua dah mati, semua dah jadi debu, semua dah hancur, semua dah hilang. Seakan-akan tak pernah lahir pun kita ke dunia ni, tuan-tuan. Allah tanya 3 kali, Allah tanya, tak ada siapa jawab.
Ulama mufassir kata dua penafsiran. Yang jawab lillahil wahidil qahar, ada satu jawab bidadari dalam syurga tolong jawab, sesungguhnya ya Allah, tidak ada raja yang berkuasa pada hari ini, kerajaan yang paling berkuasa melainkan kerajaan Allah Ta'ala Al-Wahidul Qahar, yang Maha Esa, yang Maha Pemaksa. Ada ulama mufassir kata Allah sendiri jawab, Lillahil Wahidul Qahar, kerajaan yang paling berkuasa pada hari ini adalah kerajaan Allah yang Maha Perkasa, Maha Pemaksa, tuan-tuan. Masya Allah. Lepas itulah barulah Allah biarkan dunia ni hancur, kiamat, dalam keadaan tidak ada kehidupan di dunia selama 40 tahun. Allah biarkan, tidak ada malaikat, tak ada manusia, tak ada jin, tak ada syaitan, tak ada binatang, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada apa. 40 tahun lamanya, tuan-tuan. Lepas itulah barulah Allah Ta'ala akan buat persiapan untuk bangkitkan kita semua di padang mahsyar. Sebab itulah, tuan-tuan, jangan kita ingat hidup ni mudah. Jangan pandang enteng pada peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Rebutlah peluang masa sihat sebelum sakit, kan? Masa kita ni muda sebelum tua, masa kita senang sebelum kita susah, masa kita kaya sebelum kita miskin. Rebutlah peluang masa kita hidup sebelum kita mati untuk membina kehidupan akhirat. Nabi kata orang cerdik selalu muhasabah diri dan buat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Orang bodoh, dia hidup di dunia, kata Nabi, ikut nafsu je, tuan-tuan. Nak buat apa dia buat. Tetapi dalam masa yang sama, wa tamanna 'ala Allah, dia kata esok kalau mati masuk syurga rasanya. Kan? Biarlah di dunia dia buat dosa pun, rasa-rasa mati masuk syurga. Dia kata rasa-rasa. Kan? Tak sembahyang, tak apa, tak buat ibadat, tak mengaji, rasa-rasa masuk syurga. Sedangkan Nabi kata syurga bukan dapat dengan angan-angan. Syurga dapat dengan pengorbanan. Sahabat Nabi masuk syurga korban nyawa, mati dalam peperangan, baru dapat syurga. Kita hari ini, Masya Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, Allah kata apakah kalian sangka boleh masuk syurga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, padahal kamu tak sikit pun merasai sedikit susah payah sebagaimana orang dulu pernah rasa, tuan-tuan. Orang Palestin dia pernah rasa dah, kita belum rasa lagi. Sebab itu kita hari ini jangan pernah sangka kita ni semua ahli syurga. Kita semua kena rasa kita belum selamat untuk jadi ahli syurga, melainkan kita kena buat persediaan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi bersama pada malam ini, insya-Allah, yang baik semuanya datang daripada Allah, yang tak baik juga datang daripada Allah, tapi di atas kelemahan saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama dapat kita hayati, dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan, insya-Allah. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal فاستغفروه إنه لغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعذنا بموجبات الندامه في الحال والمآل انك على كل شيء قدير. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنه المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في فلسطين. اللهم أيدهم بنصرتك رب العالمين. اللهم قوهم على الجهاد في سبيلك. اللهم أيدهم بنصرتك رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد على القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.